Hari tu, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, Datuk Seri Wan Azizah bersama dengan dia punya timbalan YB Hanahyo memperkenalkan 5 buah video mengajar kanak-kanak tentang sex education. Dan dalam kelima video ni, dia bukan mengajar budak untuk buat seks, tapi mengajar pada anak-anak untuk educate mereka bagaimana mereka ni perlu memahami apa dia serangan ataupun jenayah seksual. Bagaimana anak perlu buat kalau ada orang cuba sentuh private part. Ada juga video-video yang dipaparkan kalau anak berjalan kat taman, tiba-tiba ada seorang lelaki tunjukkan kemaluan dia kepada kanak-kanak berkenaan. Maka apa yang budak tu buat? Dan dalam video ni ada 2 yang diajar. Satu, kepada kanak-kanak. Bila kanak-kanak tu berlaku pada dia kena meninggalkan tempat berkenaan. Dia kena lari. Dan yang ketiga, dia kena beritahu pada parents. Yang kedua, dalam video dia mengajar kepada parents untuk call 999 ataupun talian e-kasih 15999 untuk mengadu kes yang berlaku. Sebab apa? Kementerian ambil effort usaha untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu pencabulan kanak-kanak ni, sebab kes ni dah terlalu banyak yang berlaku kat Malaysia. Maka bila mana paparan media dia cover cerita ni, maka mereka meletakkan tajuk Kementerian memperkenalkan video sex education, pendidikan seks untuk kanak-kanak yang bawah berusia 7 tahun. Orang hanya baca tajuk dan mereka screenshot, jaja kat dalam Twitter, jaja kat dalam Facebook, dalam grup WhatsApp. So saya nak cerita ni adalah pendidikan seks ataupun video yang diperkenalkan tu hanyalah bersifat ads. Anak tengok video contoh lagu Let It Go, Frozen, ataupun dia tengok video-video Omar dan Hana. Tiba-tiba video ni bersifat ads. Itu ada keluar video sekejap, anak akan tengok. Jadi kalau dia letakkan video manusia, maka mungkin budak ni akan skip sebab budak dah tahu dah nak skip ads. Kalau dia letakkan video educate anak-anak tentang pendidikan seksual bersifat animasi, anak mungkin tengok dan anak akan dapat maklumat. Tapi video berkenaan mendapat tentangan oleh orang-orang yang tak faham. Mereka hanya memikirkan, oh kenapa buat video ni? Ini nak bagi budak cepat akil balik ke? Allah, sedih saya tengok komen-komen. Saya sebenarnya lebih suka kalau digunakan term pendidikan sexuality. Sebab dalam pendidikan sexuality dia melibatkan banyak aspek fisiologinya, tubuh badan, pengurusan diri dia sendiri, fungsi kemaluan dia, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, dan paling penting organ seks yang paling kita nak jaga adalah bukan kemaluan ataupun vagina, tapi otak manusia tu sendiri. Jadi bila kita faham otak adalah organ seksual paling penting, sebab itulah mak ayah kena faham mendidik anak perlu diajar tentang benda yang tepat dan betul dahulu, membetulkan pemikiran otak anak dia sendiri. Dan saya nak sebutkan, kita mak ayah sepatutnya bersyukurlah kerajaan bantu untuk mendidik anak-anak kita. Sebab hari ni siapa mak ayah nak cerita benda macam ni? Kita masih lagi bermentaliti, oh tak apalah, nanti anak aku belajar sendiri, aku dulu tak tahu pun, sekarang baru belajar. Jangan tuan-puan, kita tak ajar anak kita akan belajar kat sini tau. Dah lah mak ayah hari ni yang kadang-kadang tak peduli pun dengan apa yang anak tengok kat handphone. Itu tak termasuk lagi kita jaga anak kita, anak pergi sekolah, kawan dia ajar pula. Jadi kita kena tanamkan benda ni lebih awal. Kalau mak ayah tak cerita, kementerian ambil peranan. Yang lebih elok mak ayah berperanan juga, kena tahu benda ni. Sebab tu ingat, anak kita suatu hari nanti dia tanpa segan silu akan tanya pada kita macam-macam benda. Dia tanya kat sekolah, kawan ada cerita tentang rogol, mak rogol tu apa. Dia tanya juga, mak apa benda tepi jalan ni ada ubat kuat lelaki, ayah tak kuat ke? Ambil kau. Dia tanya juga, mak kawan cerita tadi kat 7E ada kondom ni apa mak? Anak tanya lagi, ada adult toys ni apa benda ni? Orang dewasa pun main permainan kanak-kanak ke? Cuba bayangkan apa yang anak belajar di sekolah. Sebab di sekolah ada pendidikan kesihatan. Anak belajar term-term tentang tubuh badan dia, tentang kemaluan. Balik rumah dia akan rujuk pada mak ayah. Mak ayah, kalau kita pun anggap benda ni remeh, so please parents, sementara anak ada trust dengan kita, masih percaya untuk berkongsi cerita pada kita, tolong jawab sekadarnya. Sebab saya nak parents ni jangan malu nak bercakap. Jangan malu. Kalau cikgu sains kita dulu boleh mengajar macam mana persenyawaan boleh berlaku, seperti itulah kita kena ajar anak kita. Warning: the following video contains strong language which may be offensive to some viewers or inappropriate for children. The content within this video is intended for mature audiences only.
Ini adalah satu petikan yang dia jadi tweet famous. Dia sebutkan ceritanya, aku dengar radio petang tadi, mereka sembang pasal isu patut tak ayah cebok berak anak perempuan. Terkejut gila weh bila seorang ni hantar WhatsApp pergi tahu suami dia rajin selalu cebok anak-anak perempuan dia, mandi dan juga basuh berak lah. Yang peliknya, tiap kali keluar toilet, anak-anak dia menangis. Bila tanya kenapa, anak dia diam. Sebab clear sangat, tanya budak-budak tu, dia orang tak jawab, mak dia hantar anak dia pergi ke hospital untuk cek. Dan akhirnya doktor sahkan ada kecederaan kat kemaluan anak-anak tu. And yes, dia sebut diorang semua kena cabul dengan bapak diorang sendiri setiap kali cebok berak tu. 3 orang anak perempuan dia, kecil-kecil lagi. Seorang selamat sebab masih bayi. Dan kes ni tuan-puan, ibu dia ni lepas tahu yang anak dia cabut oleh suami dia, dia sekarang tengah tuntut fasah. Dan dia sedih gila sebab orang yang dia harapkan boleh buat macam-macam, tapi orang tu sendiri yang membuatkan anak dia trauma dan menderita daripada kecil. Saya ambil screenshot ni dan saya bawa di Facebook saya sebab saya banyak aktif di Facebook saja. Barulah saya tahu yang kadang-kadang ada ibu bapa yang mereka ni bukanlah seperti lelaki ni. Dia menolong isteri dia untuk mandikan anak. Jujur, saya pun mandikan anak saya yang perempuan. Tapi kita kena bertahap. Sampai bila kita nak uruskan anak kita sendiri? Masa umur dia 2 tahun ataupun 3 tahun, saya akan letakkan sabun, tapi dengan syarat janganlah yang ayahnya sendiri masukkan sabun tu kat anak punya vagina, lepas tu gosok kat dada anak, letak sabun kat anak, biar anak gosok, biar anak yang urus sendiri. Termasuklah berak. Anak 2 tahun ataupun 3 tahun, bolehlah ayah ataupun ibu untuk uruskan. Tapi kalau anak dah 4-5 tahun, ajar macam mana untuk basuh dia punya tahi dia lepas dia buang air besar. Barulah anak kita akan belajar daripada kecil. Tapi bila anak kita dah 5-6 tahun, janganlah ketika tu suami pun dah beria-ria juga excited nak mandikan anak. Tahulah anak perempuan tu rapat dengan kita. Kalau di barat ada satu buku yang bercerita tentang bagaimana pedofilia ini, dia groom anak-anak dia sampai anak tu rasa sayang dan tak tahu yang anak dia tu jadi mangsa seksual. Contoh satu kes, ini lucah. Saya bagi warning dulu. Kalau awak ada trigger kes-kes macam ni, tak payah tengok. Tapi kalau nak tahu juga, boleh sambung. Kesnya macam ni. Ayah dia mandikan anak dia daripada kecil. Ayah dia kata, nak tak ayah ajar satu permainan yang menyeronokkan? Okey, anak dia kata, okey ayah, boleh. Ini adalah kemaluan ayah. Awak pegang, awak gosok-gosok dan game akan tamat bila keluarnya satu cairan putih. Anak dia kata, oh okey ayah. Isteri dia memang percaya pada suami sebab dia tahu anak dia baik dengan suaminya. Rupa-rupanya suami mempergunakan anak dia untuk memuaskan nafsu dia sendiri. Kenapa benda ni boleh berlaku? Punca-puncanya ada banyak. Satu yang paling saya takutkan berpunca daripada pornografi. Saya dah selalu ulang, Malaysia nombor 1 paling banyak akses child pornografi di Asia Tenggara. Yang kedua, kemungkinan juga si bapa ni pernah dapat kepuasan masa kecil menjadi mangsa grooming oleh orang yang dalam rumah dia. Yang ketiga, mungkin juga dia di asrama dulu. Masa dia sekolah, dia dapat kepuasan dengan kawan-kawan dengan cara seperti itu. Jadi kenapa dia sasarkan anak? Kenapa bukan dengan isteri dia sendiri? Sebab itu dalam pornografi ada istilah-istilah yang berbeza. Ada yang ketagih untuk buat seksual dengan binatang, ada dengan mayat, ada fetish yang nampak objek terangsang, ada juga yang mereka ni rasa seronok untuk buat dengan kanak-kanak, dan mereka ni ada di sekeliling kita. Benda seperti ni isteri kena alert. Walaupun kita percaya pada suami kita, jadi tak ada masalah kalau kita ambil langkah berjaga-jaga. Kalau sekiranya dia tak boleh buat tu, apa yang dia boleh bantu untuk anak? Pakaikan pakaian segala bagai, lap tuala. Parents please ajar anak bila mandi tutup pintu, tanamkan anak rasa malu. Bila nak keluar tu jangan bogel-bogel je, kena pakaikan towel supaya anak ni faham ada benda-benda perbuatan yang biasa dibuat masa kecil tapi bila dia meningkat usia dah tak dibenarkan. Dan saya harap please jangan disebabkan kes seperti ni ada lelaki-lelaki yang tak guna ni yang spesies syaitan merosakkan anak dia sendiri. Dan ini benda yang sangat penting untuk kita alert supaya tak berlaku lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton kita pada hari ini. Setinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja, alam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua.
Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri Bengkel Pendidikan Pusat Jenis Kurnia 2021. Saya Ahmad Zain bin Wood merupakan moderator pada hari ini. Okey, apa khabar hadirin hadirat semua? Alhamdulillah, diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan terus setia bersama kami sehingga akhir bengkel ini. Jadi untuk makluman semua, ini merupakan bengkel yang terakhir yang dianjurkan oleh Pusat Jenis Kurnia pada tahun ini. Jadi kita akan adakan bengkel pada tahun hadapan pula. InsyaAllah hari ini Pusat Jenis Kurnia akan membawakan satu topik yang menarik dan mungkin juga ada di antara kita yang merasakan topik ini tabu kerana jarang-jarang dibincangkan dalam masyarakat kita. Topik kita pada hari ini ialah pendidikan seksualiti, lindungi anak kita. Saya percaya topik ini sering kali bermain di fikiran ibu bapa, penjaga, pendidik kanak-kanak, lebih-lebih lagi kanak-kanak berkeperluan khas. Adakah kanak-kanak ini faham tentang pendidikan seksualiti, bagaimana kita nak terapkan pendidikan seksualiti kepada anak-anak dan berapa umur yang sesuai untuk kita terapkan ilmu ini kepada mereka. Jadi hadirin dan hadirat semua boleh bertanyakan soalan kepada penceramah kita pada hari ini. Jadi sebelum saya meneruskan majlis, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini, iaitu Tuan Muhammad Fairuz bin Abu atau kita lebih mesra dengan panggilan Aki Fairuz. Okey, beliau juga merupakan perunding motivasi dan pengurus operasi MFA Smart Training dan Konsultasi, MFA STC. Dan untuk makluman semua, konsultan ini ialah dibangunkan sendiri oleh Aki Fairuz. Okey, beliau giat menyebarkan ilmu berkaitan dengan pendidikan seksualiti, isu jenayah seksual kanak-kanak, parenting skill serta motivasi. Jadi saya percaya beliau sangat sesuai dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya meneruskan majlis, saya ingin mengingatkan di akhir sesi selepas sesi penceramah kita akan adakan sesi soal jawab. Jadi hadirin hadirat boleh pertanyakan soalan di ruangan komen FB. Jadi nanti tim kami akan bacakan soalan-soalan dan ajukan kepada Aki Fairuz lah. Dan kami akan berikan link kehadiran pada 15 minit sebelum kita tutup majlis. Jadi diharapkan semua dapat setia bersama kami hingga ke akhir ini. Sebelum kita tidak melengahkan masa, saya menjemput Tuan Aki Fairuz untuk memberikan perkongsian ilmu beliau. Tuan Aki, dipersilakan. Okey, baik. Saya dah boleh buka slide, jadi mungkin admin boleh nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-puan yang bersama pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan syabas sebab di pagi Sabtu, saat kita bersama dengan keluarga, saat kita bersama dengan anak-anak, dapat kita memberikan sedikit ruang dan masa untuk bersama pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat moderator tadi, Tuan Ahmad Zaim yang telah mengendalikan program, juga barisan mereka yang berada di belakang penganjuran program Kurnia Genius. Okey, terutama sahabat saya Cikgu Firdaus yang sedang sekarang ni ada komitmen yang lain. Juga paling diraikan seperti yang saya sebutkan tadi adalah para penonton yang ada bersama pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan satu perkongsian yang berkaitan dengan kita disebabkan kita ada anak-anak, dan saya yakin yang menonton ni kebanyakannya sudah memiliki anak mereka. Sama ada anak yang mereka miliki itu tipikal anak-anak yang biasalah, yang macam biasa, normal, tak ada masalah, dan juga ibu bapa yang ada anak berkeperluan khas. Okey, tak kisahlah Down syndrome ataupun autism dan beberapa lagi spektrum yang lain berkaitan dengan anak-anak kita ni. Jadi insya-Allah hari ini saya nak berkongsi saja. Kalau sekiranya tuan-puan ada apa nak dikongsikan tentang bagaimana saya didik anak saya di rumah, cabaran yang dihadapi bila anak bertanya soalan-soalan yang mencabar dalam hidup kita, tiba-tiba anak pernah melakukan satu benda yang pelik pada pandangan mata kita, kepada kemaluannya, okey, sama ada anak kita tipikal ke ataupun anak kita berkeperluan khas sekalipun, boleh kongsikan di ruangan komen. InsyaAllah pihak penganjur akan ambil anda punya soalan dan dia akan pin untuk naik di atas kita punya skrin, insyaAllah. Baik.
So tuan-puan, saya akan mulakan. InsyaAllah Parenting Awesome, pendidikan sexuality, talk now, protect always. Okay, baik. Bismillah. Sebelum tu, seperti mana yang Tuan Moderator sebutkan tadi, nama saya Muhammad Fairuz bin Abu, berasal daripada Pahang, sekarang menetap di Alor Star, Kedah. Dan saya selalu menggunakan dalam social media Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Okay, akhi tu dia daripada bahasa Arab yang bermaksud brother. Okay, memang saya gunakan akhi ni supaya walaupun saya dah umur 50 tahun nanti, orang panggil saya brother juga. Walaupun saya dah bayar atuk ya. So akhi ataupun brother ataupun kita panggil sebagai abang dalam bahasa Melayu kan. Al-Jengkawi merujuk kepada tempat saya dilahirkan. Di Felda, Jengka, Pahang. Jadilah Al-Jengkawi. Okay? Kalau kat sini ada tuan-puan yang berasal daripada Selangor ataupun Sungai Besar ke Sungai Besari. Boleh letakkan nama-nama yang macam tu sebab dia sangat unik dan dia punya satu branding untuk nama lah. Selalunya kalau dalam social media bila mereka sebut tentang Akhi Fairuz, orang tanya Akhi Fairuz mana? Alah yang Jengkawut tu. Jengkawut dia sebutnya, patut Jengkawi kan. Selalunya mereka akan sebut juga alah Akhi Fairuz yang botak tu. Jadi insyaAllah salam perkenalan saya ucapkan. Dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang ada di dalam Facebook saat ini, Puan Linda, Puan Mazida, Puan Farida, Tuan Azri ya. Tuan Azri Laila. Okey, ni kongsi media sosial dengan suami dan isteri agaknya. Siapa ni? Senorila Kujat. Ui, sedap namanya. Okey, Puan Nurul Hidayah Ibrahim, Nurul Hidayah Najwa Hanim. Okey, Puan Atika Arifin, Puan Linda, Puan Shinazlin. Ui, susah nak sebut nama ni Terima kasih untuk anda. Dan paling penting, seperti mana pesanan daripada admin page, Genius Kurnia kata boleh tag rakan-rakan lain untuk bersama-sama mengikuti perkongsian yang bermanfaat. Okey, jadi boleh tag, mention dan share kepada seramai mungkin. Walaupun kita tahu pagi ni baru pukul 10. Okey, mungkin anda ada yang dah sibuk nak masak, ada yang dah nak buat satu aktiviti bersama dengan keluarga, tapi kita spend sikit masa, tak lama pun. InsyaAllah saya akan berkongsi dalam sejam lebih. Kemudian kita akan ada sesi soal jawab. Baik. Jom tuan-tuan, sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita mulakan program kita pada pagi ini. Betulkan niat kita, kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih yang teruskan bersama dengan saya. Jom kita mulakan program kita. Kalau tuan-puan tengok slide saya ni, saya letakkan pendidikan sexuality, talk now, protect always. Okey, apa kaitan kita nak ceritakan tentang pendidikan sexuality? Kenapa nak talk now? Okey, kenapa kita nak cerita sekarang kepada anak kita? Dan kenapa kita perlu protect always? Sebab kebanyakan dalam masyarakat kita ni, tak kisahlah mereka memiliki anak yang bagaimana sekalipun, mereka memang selalu akan melindungi anak mereka. Mereka akan selalu protect anak mereka. Okey, daripada sebarang bahaya, daripada segi anak yang mungkin hadapi masalah kesihatan, kita akan protect mereka daripada sebarang ancaman yang boleh memberi risiko kepada keselamatan anak kita sendiri. Okey, tapi dalam isu pendidikan sexuality, yang perlu kita lakukan adalah kita kena serta protect anak kita sama ada mereka ni daripada jadi seorang pemangsa yang memangsakan kanak-kanak yang lain ataupun rakan-rakannya yang mungkin menjadi seorang maaf cakap yang boleh mencabul orang yang lain, melakukan sex harassment. Okey, kita nak menyelamatkan anak kita daripada jadi pemangsa, dan dalam masa sama protect always ini juga terpakai kepada kita semua untuk mengelakkan anak kita daripada menjadi mangsa. Tak kisahlah anak kita ni bagaimana keadaan sekalipun. Dia nampak macam hyperaktif ke, anak kita Down syndrome ke, dia lambat sikit dalam pembelajaran ke, okey, dia lambat, delay pula dia punya cara bercakap pun lambat, dia ada autism ke segala bagai. Bagaimana kita nak memastikan kita nak protect anak kita ni supaya tidak menjadi mangsa? Jadi untuk melengkapkan kita nak protect anak kita, that's mean kita kena bercakap daripada awal, bercerita daripada awal, talk now, berkaitan dengan pendidikan sexuality. Tapi sebelum tu tuan-puan, ini adalah gambar bagaimana anak-anak kita membesar. Okey, daripada seorang bayi bergerak, merangkak, okey, kemudian bertatih-tatih, berjalan, kemudian bila dah semakin besar semakin aktif, kemudian dan dia menceburi bidang yang diminat, bersukan dan lain-lain.
Okey. Biasanya kat sini ibu bapa yang memiliki anak yang tipikal yang anak yang normal lah kita panggil kan. Dia simple lah, perjalanan kehidupannya adalah seperti itu. Mudah nampak anak tu membesar, anak tu ada perubahan daripada segi percakapan, pertanyaan, word pertama yang disebutkan. Mungkinlah anak dia agak kita panggil aktif sikit lah, bergerak sana, panjat atas sofa, lari sana, tapi masih lagi boleh terkawal. Tapi tuan-puan, di jenis kurnia ni, mereka mengendalikan anak-anak yang istimewa. Yang ibu ayah menghantar anak mereka di sini, mereka tak sama seperti anak-anak tipikal. Saya tidak ada pengalaman mengendalikan anak-anak yang istimewa. Tetapi ada tuan-puan yang menonton di sini, yang mengendalikan anak-anak mereka ni yang kadang-kadang sampai 6-7 tahun, 8 tahun, masih lagi tak tahu nak menguruskan diri untuk mandi, tak tahu lagi nak menguruskan diri untuk berpakaian, yang kadang-kadang nak buang air kecil, nak membasuhkan kemaluan pun perlu diajar berulang-ulang. Tak sama kita punya life. Dan sebab itulah bila kita nak cerita, kita jangan hanya nampak anak-anak yang biasa saja. Pendidikan seksualiti dia terpakai kepada anak-anak berkeperluan khas sekalipun. Sebab saya pernah ada pengalaman berprogram di sebuah sekolah menengah di Kuantan. Sekolah ni dia memang menempatkan pelajar-pelajar berkeperluan khas, umur 13 sampai 17, sekolah menengah kan. Dan di situ ada pelajar yang ada tak boleh mendengar, ada yang bisu, ada yang buta kan, ada yang daripada segi Down syndrome tak ada di situ. Tetapi anak-anak yang autism, anak-anak yang berkeperluan khas yang lain yang kita tahu tu ada. Dan bayangkan program saya ketika itu 4 jam. 4 jam nak bercerita tentang sex education kepada anak-anak remaja kita. Ada satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Walaupun ketika mereka ni 12 tahun ke bawah, kita rasalah mereka masih lagi kanak-kanak. Tetapi bila saya menghadap wajah anak-anak ini di sekolah menengah, yang mereka ni dah remaja, that means mereka sudah akil baligh. Dan bila mereka sudah akil baligh, yang lelaki itu sudah pasti telah keluar air mani. Yang perempuan sudah pasti keluar darah haid. Dan bayangkan tuan-puan yang sedang menonton, siapakah yang mendidik anak-anak ini berkaitan dengan apa yang telah berlaku pada diri mereka hingga mereka berubah. Jerawatnya, fizikal tubuh badannya dah mula merubah, anak-anak perempuan nak mengendalikan mereka punya keluar darah haid berkenaan. Siapa yang akan didik? Adakah guru semata-mata ataupun kita mengambil sikap untuk mendidik anak kita bermula daripada rumah? Sebab kadang-kadang saya nampak kebanyakan masyarakat kita ni menganggap soal tentang hadas besar, tentang mandi wajib, tentang keluar air mani, keluar darah haid adalah tugas ustaz dan ustazah di sekolah. Sebab itulah anak-anak dihantarkan sekolah-sekolah agama kan, sekolah yang integrasi, dihantar daripada pagi sampai ke petang. Anak-anak dididik pula dihantar ke sekolah kafar pada petang hari. Sehingga kan kita kadang-kadang terlupa anak aku betul tak faham apa yang telah mereka pelajari. Ini cerita tentang anak yang tipikal ni nak cerita. Ada tak anak aku faham dengan betul-betul apa yang dia belajar di sekolah berkenaan? Sebab apa saya nak beritahu, saya pernah berhadapan dengan satu kes, pelajar ini sudah masuk ke sekolah menengah tetapi dia tak tahu lagi untuk mandi wajib. Tak tahu dah tingkatan 5. Rupa-rupanya dia bagi tahu masa sekolah dulu saat ustaz mengajar tentang topik berkenaan, dia tak datang sekolah. Jadi bayangkan bagaimana dia membesar dalam keadaan yang sangatlah jahil, terutama daripada segi ibadah mandi wajib berkenaan. Begitu juga dengan anak kita punya yang berkeperluan khas. Walaupun mereka ni kita nampak tak sama dengan anak-anak yang normal, tetapi tuntutan untuk mereka mandi wajib, untuk kebersihan diri, untuk mencukur bulu pada tubuh badan mereka bila mereka dah remaja, ada. Bulu ketiak mereka, bulu pada bahagian kemaluan mereka. Bagaimana kita nak menyampaikan pada mereka, sedangkan anak-anak yang normal sekalipun, ibu bapa pun kadang-kadang segan dan malu nak cerita. Jadi kat sini double effort yang perlu dilakukan oleh ibu ayah yang ada anak-anak syurga ni. Tak sama dengan mak ayah yang ada anak tipikal. Tetapi nak beritahu perjalanan kehidupan anak-anak kita yang normal seperti inilah, daripada kanak-kanak sampailah mereka menjadi seorang remaja. Di situlah mereka mula mengenali diri, mereka bertanya macam-macam soalan, pelbagai lagi. Saya ada kisah kawan saya, anak dia ada mild autism kan. Masa anak dia ni
baby tak nampak lagi simptom, tapi bila dah semakin membesar lagi dan lagi, mulalah anak dia ni nampak macam lain sikit. Kadang-kadang dia selalu tutup telinga kan. Dia selalu tutup telinga, dia rasa macam terlalu bising. Kemudiannya dia tak boleh nak bercakap satu patah perkataan sekalipun. Tak boleh nak cakap. Ya, malam-malam kadang-kadang dia tak tidur malam. Rupa-rupanya bila dia dah semakin membesar, ibu dia dah boleh bercakap, 7 tahun baru mula sebut perkataan yang pertama. Itulah cabaran-cabaran ibu ayah yang memiliki anak istimewa ini, sampai menunggu masa yang cukup lama, anak yang speech delay kan, sampai lama sangat nak bercakapnya. Dan rupa-rupanya dia bagi tahu ketika dia kecil, kenapa dia susah nak tidur, disebabkan ya, ketika dia tengok iPad, dia tengok gambar-gambar yang ada kat situ, masa dia nak tidur, dia terbayang semua benda yang dia tengok tu dia dapat visualize depan mata dia. Dia dapat bergerak-gerak, berterbangan di depan mata dan di atas kepala. Jadi dia tak dapat tidur. Nak bagi tahunya adalah, walaupun kita merasakan berkaitan dengan pendidikan seksualiti ni, kita perlu ke nak terapkan kepada anak-anak kita, walaupun dia ni anak istimewa. Tetap juga perlu sampaikan. Kerana apa? Mereka juga akan bertanya, mereka juga akan berubah fizikalnya, mereka juga akan melalui perubahan fizikal, bahagian genitalia kemaluan mereka sama seperti individu ataupun anak-anak yang tipikal. Dan saat anak bertanya soalan ni, confirm akan banyak tanya soalan. Kalau mereka anak lelaki, anak perempuan, mesti mereka akan tertanya-tanya tentang tubuh badan mereka. Okey, sebab itulah saya senaraikan beberapa soalan yang biasa sangat anak mungkin boleh bertanya. Anak normal pun boleh tanya, anak tipikal, anak berkeperluan khas pun boleh bertanya. Mama, seks tu apa? Kan? Sebab perkataan ni terlalu banyak mereka nampak dan dengar. Mungkin daripada kawan-kawan, mungkin daripada orang lain dan lain-lain. Saya selalu berhubung dengan kawan saya. Dia sebelum ni pernah in charge pada bahagian berkeperluan khas di KPM lah. Ada satu ketika ni ada budak yang dia tak boleh mendengar kan, dia pekak, dia dirogol oleh beberapa orang lelaki lah. Dan kemudian saat dia disiasat oleh pihak polis, perlukan bantuan daripada guru dia untuk bahasa isyarat lah. Jadi polis tanya apa yang dia berapa kali perlakuan itu berlaku. Maksudnya rogol tu berlaku berapa kali. Dan bila nak terjemahkan, nak tunjukkan pelakuan rogol tu, dia tunjuklah jari macam masuk dalam jari satu, masuk ke dalam dia punya lubang tangan sebelah kan. Nak beritahu gambaran rogol tu berlaku berapa kali. Tapi nak beritahu kekangan kat sini adalah remaja ini dia tak tahu bagaimana nak menggambarkan. Yang dia faham adalah apa yang kau rasa bila perkara itu berlaku. Jadi tahu tak, ketika siasatan budak ditunjuk tanda good. Cuba kita bayangkan kekangan untuk menyampaikan hal-hal yang penting ini kepada anak-anak ini sedemikian. Sebab itu kita jangan hanya nampak yang boleh mendidik jenis kurnia, guru-guru mereka, tetapi kita di rumah pun sedikit demi sedikit boleh mengajar mereka. Satu tips yang saya nak bagi kepada ibu ayah, bila anak-anak bertanya tentang soalan-soalan yang seperti ini, yang kita rasa macam, oh my god, daripada mana anak aku belajar? Daripada mana mereka dengar? Kita janganlah meradang, janganlah marah-marah. Janganlah tiba-tiba nak ugut anak. Engkau ni kecil-kecil lagi dah tanya soalan macam ni. Tak tahu boleh tunggu besar sikit ke? Memalukan. Kan? Ataupun ketika tu kita kata nanti mak cilikan mulut kau. Kan? Akhirnya anak tu dia tak dapat relate. Apa kaitan aku tanya seks sampai nak kena cili mulut kan? Dan akhirnya dia akan mendiamkan diri, dia tak tanya dah soalan macam tu. Tipsnya adalah, satu, jangan marah, jangan pukul, jangan diamkan diri, jangan mengelak daripada soalan. Kalau tak tahu kata, okey, mama setakat ni mama tak tahu nak bagi jawapan. Tapi mama minta izin dulu, nanti bila mama dah tahu jawapannya, mama akan cerita kepada kakak. Bukannya kita tak tahu nak terangkan, tapi kita tak tahu nak menggunakan word yang bagaimana nak bercerita. Namun kalau kita bersedia menjawab ketika itu, kita terus tanya. Tanya dulu, jangan terus jawab. Kakak dengar perkataan kau kat mana? Kakak dengar orang cerita tentang seks tu kat mana? Siapa yang cerita? Supaya kita dapat tahu, dia dengar kat dalam YouTube ke, dia dengar kat dalam drama ke, dalam K-drama, ataupun melalui kawan-kawan dia. Jadi bila kita tahu, oh dia dapat daripada kawan, kita cuba korek pula apa yang kawan-kawan dia ceritakan. Kan, kawan cerita apa? Sebab
dalam usia anak-anak kita ni, bila sebut tentang seks, dia tak nampak tentang tanggungjawab, dia tak nampak tentang ikatan perkahwinan, dia tak nampak tentang amanah, ya, daripada sudut ikatan perkahwinan berkenaan, dia tak nampak daripada segi di sebalik pada hubungan seksual. Itu. Tetapi dia nampak yang menyeronokkan, yang best, termasuklah idea-idea daripada video lucah, pornografi. Sebab itu, kita nak didik anak kita daripada awal. Okey, baik. Yang kedua, nanti saya ceritakan sedikit tentang benda ni, hujung lagi. Itu tips dia, kita tanya dulu, lepas baru kita terangkan sekadarnya. Okey, baik. Yang kedua, anak tanya tentang rogol. Ini semua adalah soalan-soalan yang biasa budak-budak tanya, dan kadang-kadang dia tak tanya pun, tiba-tiba kita dengar dia cakap, aku rogol kan? Adik-beradik bergaduh ataupun budak-budak sekolah bergaduh, cikgu dengar, kan, dia kata, engkau ni kau ajar aku rogol nanti. Saya baru-baru ni ada handle satu program di sebuah sekolah. Dia kantoi dengan warden tempat dia duduk di asrama. Okay, dia orang boleh bawa handphone lah. Budak kecil baru 8 tahun, dia cari kat dalam Google bagaimana nak rogol perempuan. Cuba tuan-puan bayangkan. Bagaimana ada idea seorang kanak-kanak, ya, lelaki baru 8 tahun, search kat dalam Google bagaimana nak rogol seorang perempuan. Ya, apa sebenarnya yang terjadi pada anak kita pada hari ini? Ya, disebabkan ledakan teknologi, disebabkan dengan gadget, anak-anak sampai ada yang mencari benda-benda yang seperti ini, menakutkan. Sebab itu nak bagi tahu benda ni adalah satu benda serius. Kenapa kena talk now? Ya, tentang pendidikan seksualiti. Kenapa nak kena cerita sekarang? Cerita secepat mungkin. Sebab kita tak nak anak kita ni dimasukkan anasir-anasir yang buruk dalam memahami dan salah faham berkaitan dengan hubungan seksual itu sendiri. Anak dia mula bertanya tentang masturbation, melancap tu apa. Sebab kita kena faham, walaupun anak kita ni dia berkeperluan khas, dia anak-anak istimewa, tapi anak-anak lelaki kemaluan dia sama juga macam anak yang tipikal. Kemaluan dia tetap akan menegang, kan? Kemaluan dia menegang, pagi rasa tegang, kadang-kadang tak buat apa-apa pun tiba-tiba tegang pula kemaluan aku ni. Dia tertanya-tanya. Itu yang kadang-kadang ada pelakuan anak-anak ni, dia seolah-olah macam menggosok-gosok kemaluannya. Benda ni sekarang ni banyak sangat. Ibu-ibu, ayah-ayah yang rujuk saya tanya, kenapa anak saya ni nampak macam dah ada lakukan onani? Kan? Digosok-gosok pada bahagian kemaluannya. Sebenarnya nak beritahu, kadang-kadang perlakuan tu dia datang daripada budak tu sendiri. Tak ada siapa yang ajar lah. Tak ada dia terjebak dengan pornografi ke, tak ada. Tapi dia bila dah tegang tu dia pegang. Ya, lepas tu dia rasa sentuh, dia rasa macam geli-geli. Dia rasa nak mencuba. Kan? Tapi yang saya risaukan, pelakuan onani pada budak 7-8 tahun ni disebabkan ada orang yang ajar. Dan lebih malang lagi kalau dia terjebak dengan pornografi. Kalau ajar kita faham ada orang ajar. Yang lebih takut anak kita tu jadi mangsa. Ada orang yang menyuruh melakukan perbuatan sedemikian kepada dirinya. Ini semua melanggar ataupun adalah kesalahan jenayah, ya, yang semua ni ada dalam akta kanak-kanak. Semua itu adalah pelakuan jenayah yang individu berkenaan boleh dipenjarakan, ya, selama 20 tahun dan sebatan. Jadi itu yang saya nak ceritakan, termasuk kepada anak-anak perempuan. Anak tipikal begitu juga, anak berkeperluan khas pun sama. Bila ada vagina, bila ada faraj, tetap kadang-kadang ada pelakuan dia tu kita tak berapa nak faham. Kenapa anak aku ni kadang-kadang pergi kat bucu meja anak perempuan, digesek-gesekkan bahagian vagina dia. Anak lelaki pun kadang-kadang suka sangat sentuh kemaluan masa nak tidur, seluk tangan dalam seluar. Ada pelakuan tu boleh kita kata sebagai normal. Tetapi ya, kat situlah peranan mak ayah untuk cerita pada anak, kenapa jadi macam tu, tanya kenapa abang buat macam tu. Kadang-kadang mungkin ya dia rasa tak selesa dengan pakaian dia, tergesel-gesel pada bahagian pada pakaian, mungkin saat itu dia perlu pakai seluar dalam. Ataupun gatal-gatal, mula-mula dia garu-garu tapi lama-lama jadi masa garu-garu tu tegang kemaluan dia bagi anak lelaki, kan. Mungkin kat situ pula kita dah boleh tanamkan perasaan malu. Kemaluan ni ya adalah satu tempat yang kita panggil sebagai private part. Okey, tidak boleh sewenang-wenang untuk kita sentuh sebab dia boleh berlakunya rangsangan hingga menegang. Sebab itu kita kena faham benda ini supaya anak kita ni tak adalah nanti pergi bawa jalan ke mana-mana, tiba-tiba tegang kat situ. Pergi jalan kat sini, tegang kat sana, kan. Itu satu benda yang anak perlu faham. Terutama pada anak-anak lelaki. Jadi tuan-puan, bagaimana kita nak protect anak kita kalau kita tak bercerita tentang isu-isu yang seperti ini? Anak lelaki biasa sangat berlaku, kan.
Okey, untuk soalan-soalan Puan Normah ke apa yang bertanya, insyaAllah saya akan jawab sedikit lagi. Okey, ini saya sebutkan dalam video awal tadi. Kenapa ada tampal iklan ubat kuat lelaki, penuh ya tepi-tepi jalan. Kadang-kadang kat billboard tepi jalan tu penuh iklan-iklan yang tak apa-apa entah. Ya? Bukan dapat kelulusan pun dia main naik je. Okey, adult toys kan. Anak bertanya, dia berbeza jantina, anak lelaki, anak perempuan kan. Tanya, kenapa kemaluan saya tak sama dengan abang? Kenapa kemaluan saya tak sama dengan kakak? Anak-anak ni dia sentiasa melihat. Ya, walaupun anak-anak yang berkeperluan khas kadang-kadang dia lambat nak bercakap, tetapi dia belajar juga daripada dia melihat keadaan sekeliling, ahli keluarga dia yang lain. Ya, ada abang dia ke, ada adik dia ke, kan? Masing-masing tertanya, kenapa tak sama kenapa kemaluan dia macam ni, kenapa macam tu? Di sinilah peranan kita untuk menerangkan kemaluan yang berbeza tu menentukan jantina kita. Ada jantina lelaki, zakar, penis. Kemaluan perempuan, ada vagina, faraj, itu adalah perempuan. Kita ni masih lagi terselamat di belah-belah Asia ni, di Malaysia, sebab gerakan-gerakan untuk mengelirukan masyarakat tu dah ada, tapi tak sedahsyat yang ada di barat. Hari ni di barat tuan-puan, mak ayah mereka ni perlu melihat sendiri kecenderungan anak mereka ketika kecil untuk declare anak dia tu adakah seorang lelaki, betul-betul lelaki, ataupun anak dia tu adalah seorang lelaki akan jadi seorang perempuan. Faham tak apa saya cerita? Nak beritahunya, alfabet punya group ni, LGBTQR semua ni kan, mereka hari ini hingga tahap anak-anak perlu dihormati keputusan mereka walaupun masih lagi zaman kanak-kanak, dan mereka perlu diajar daripada sekolah rendah untuk bercerita ataupun untuk mereka ni kita panggil menerima dengan seadanya. Kalau anak tu perempuan tapi nak jadi seperti lelaki. Okey, so ibu ayah kena redha. Sampai ke tahap begitu. Dan hari ini muncul pula satu lagi, hari ini tapi sebelum ni lagi. Ada satu lagi dalam kelompok LGBTQ ni yang mana mereka tidak rasa nak jadi mana-mana jantina. Tak nak jadi lelaki, tak nak jadi perempuan. Nak jadi tengah-tengah. Dia ni apa, khunsa ke? Tak. Dia bukan seperti itu. Dia macam ada queer lah kan. Q-U-E-R-R kan. Dia kelompok yang seperti itu. Ya? Nak kata dia lelaki? Tak. Nak kata dia perempuan? Tak. Tetapi dia nak orang respect dia yang tak nak memilih jantina. Cuba kita bayangkan di barat sampai ke tahap begitu. Tapi insyaAllah kita di Malaysia tidak sampai tahap seperti itu, dan kita perlu didik anak kita berlandaskan budaya setempat dan perintah daripada Tuhan, agama. Okey, anak lelaki tanya apa fungsi 2 biji telur, kemaluan abang kenapa kecil kejap besar kan. Ustaz cakap lelaki akan keluar air mani tu apa, air mani tu macam mana. Untuk pengetahuan tuan-puan, untuk anak tipikal ni, nak ceritanya adalah seawal mereka darjah 3 dia belajar dalam pendidikan Islam berkaitan dengan hadas besar. Dan bila cerita tentang hadas besar, apa sebab budak ataupun individu kena mandi wajib? Keluar air mani, keluar darah haid, bersetubuh. That's mean budak-budak ni dah diajar daripada umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau anak tipikal belajar pada umur 9 tahun, that's mean sebenarnya untuk anak-anak berkeperluan khas juga, mereka dah perlu diajar dan dididik lebih awal ataupun umur 9 tahun juga. Walaupun mungkin mereka faham tu lambat, tapi pengulangan yang disertai dengan gambar, yang disertai mungkin dengan video, penerangan-penerangan berbuat seperti aktiviti, akhirnya mereka faham, rupanya memang lelaki akan keluar air mani. Ada yang kata 9 tahun tu tak terlalu awal ke? 9 tahun tak terlalu awal tuan-puan. Hari ini anak-anak lelaki dan perempuan banyak yang cepat akil balik. Banyak yang cepat keluar darah haid. Ramai sangat budak lelaki sekarang ni cepat keluar air mani. Bukanlah sebab nak kata mereka ni masturbate ke apa, tak. Tapi disebabkan pendedahan berkaitan dengan isu-isu seksual yang ada di televisyen, di dalam drama, di merata tempat ni, hingga kefahaman mereka, ketidakmatangan dalam memahami seksualiti itu memberikan idea kepada imajinasi dan seterusnya membawa kepada ihtilam, mimpi basah. Dan akhirnya anak kita cepat akil balik. Anak lelaki gitu juga, anak perempuan pun macam tu. Sebelum ni anak perempuan yang cepat akil balik. 9 tahun ada yang keluar darah haid, 10 tahun pun ada. Tapi untuk anak lelaki, hari ni pun cepat juga. Dan kadang-kadang kita kena bersedia saat bila anak kita ni dibawa ke tempat-tempat tertentu. Contoh, pergi kat 7E, dia tanya, Mama, apa ni?
Minta maaf ya kalau dalam saya punya slide ni saya tulis mama je. Sebab kebiasaannya anak akan tanya pada mama. Jarang dia tanya pada papa dia. Anak lelaki pun tanya pada mama, anak perempuan pun tanya pada mama. Melainkan kalau ayah dia ni memang jaga bonding betul-betul dengan anak dia daripada kecil. Itu dia akan tanya ayah dia takkan tanya pada mak. Ini saya cerita ni mama sebab ini tipikalnya ibulah yang banyak dirujuk oleh anak. Rugilah kalau ibu tak ambil learning moment yang terbaik ini untuk kita educate anak-anak kita. Ni dia nampak apa benda ni kan. Nampak sebelah ada strepsils, nampak ada gula-gula. Tapi kat sebelah nampak ada warna-warni, ada biru, ada putih, ada merah, orange. Ada macam-macam warna kat situ. Okey, nampak pula kat bawah tu, nampak macam yang ayah selalu guna, ibu selalu guna macam deodorant. Tapi kenapa letak kat situ kan? Nampak tak? Saya nak cerita pada tuan-puan, ya. Benda ni memang ada merata tempat. Kadang-kadang kalau kat Shell pun, kat tempat kaunter tu pun ada letakkan kat situ. The rats dan carrots dan macam-macam lagi yang ada kan. So bagaimana kita nak panggil apa, menerangkan pada anak bila tanya, mama nak beli ni ada perisi strawberry kan. Dia macam ni, dia awkward, benda ni awkward tau. Bila parents ni dia macam sesama suami isteri pun kadang-kadang mereka rasa segan nak bercerita tentang family planning, ya, tentang hubungan seksual, hubungan intim tu, bagaimana mereka nak semakin memberahikan hubungan mereka. Dan sebab itu mereka tidak bersedia untuk menerangkan hal yang sama. Bukan hal sama nak cerita tentang malam pertama ke malam Jumaat, bukan. Tetapi daripada sudut mendidik anak mereka sendiri. Sebab itu tuan-puan, kita kena sentiasa bersedia sekeliling anak-anak kita terlalu banyak maklumat yang boleh menjurus mereka kepada curiosity, hingga kadang-kala dia tak rujuk kita, dia cari benda tu. Tapi kalau anak-anak yang berkeperluan khas, mereka mungkinlah tak pedulikan benda ni, tapi anak-anak tipikal tengok saja kan, dia mulalah beria kan. Kawan saya pernah cerita, dia kerja 7E. Ada satu ketika ada budak-budak sekolah rendah. Dia masuk dalam 7E, bergerak pusing-pusing, dia berhenti pada bahagian kondom. Dan bila berhenti kat bahagian kondom, dia kata, weh, kau tengok ni kondom. Lepas tu kawan dia kata, oh ya ke? Kan? Oh, aku tahu lah. Lepas tu siap lagi dia buat macam perlakuan, persetubuhan bersama dengan kawan dia kat situ. Memang dia kena maki lah dengan kawan saya yang kerja kat 7E tu. Nak beritahu hari ni, anak-anak ni kadang-kadang mereka sampai tahap sedemikian rupa bila mereka tak dapat ilmu yang betul daripada individu yang tepat, guru ke, cikgu sains dia ke dalam topik ini, daripada mak ayah mereka sendiri. Jadi akhirnya pengaruh yang buruk itu datang dari kawan-kawan. Dan maaf cakap, kawan-kawan dia ni bukanlah dia lahir tiba-tiba jadi teruk macam tu, tak. Tapi persekitaran mereka yang kadang-kadang ibu ayah tak peduli pun tentang anak dia, yang anak dia memang sentiasa aktif dengan handphone, dengan gadget, hingga anak dia belajar daripada pornografi. Ini kita nak elakkan lah. So tuan-puan, sekarang kita dah faham kan, bila anak kita ni membesar, psikologi mereka ni akan banyak bertanya tentang diri mereka, tentang kemaluan mereka. Typical normal person budak begitu juga, budak berkeperluan khas pun begitu juga. So kita kena cadangkan satu penyelesaian. Pendidikan sexuality, talk now, protect always. So banyak orang dalam Malaysia ni bila sebut tentang pendidikan seks, mereka kebanyakan merasakan tak perlu pun nak didik budak-budak ni. Kenapa nak cerita tentang seks pada budak-budak kecil? Kan? Tipikal memang macam ni. Memang ada stigma yang selalu kita dengar. Tak kisahlah dia agama apa sekalipun, orang Islam pun seperti itu, orang mana-mana agama Kristian ke Hindu ke Buddha ke, tapi tetap ada yang konservatif yang merasakan kenapa nak kena cerita tentang seks pada budak-budak? Mereka ni masih lagi kanak-kanak. Mereka ni tak perlu diajar. Nampak tak? Kat sini sebenarnya isunya adalah mereka terlalu rasa takut dengan perkataan seks itu sendiri. Bagi mereka, pendidikan seks nak ajar budak sekolah rendah, sekolah menengah untuk buat seks. Kedudukan ataupun posisi melakukan hubungan seksual kan. Dia nampak pendidikan seks seperti itu. Dia nak samakan apa yang dia faham dalam proses dia membesar tu, tahu banyak tentang seksual daripada pornografi mungkin kan. Dia anggap nak ajar budak-budak seperti itu juga. Dia terlupa ada word pendidikan, education. Jadi bila kita nak cerita tentang pendidikan seks, di sinilah kita kena faham apa itu seks.
Seks ni kalau kita tengok dia punya translation dia, seks yang pertama adalah gender, lelaki, perempuan, kan? Sebab itu ibu ayah janganlah terkejut kalau anak isi form. Ya, form pula bahasa Inggeris, kan? Name, then apa namanya, age. Tiba-tiba kat situ ada perkataan seks, kan? Mak tiba-tiba anak tanya, mama seks ni apa nak jawab ni? Rupanya tanya tentang jantina. Anak senang-senang tiba-tiba kena marah, kan? Anak cakap benda yang lucah, mak kata, kan? Sedangkan form tu nak tahu, kan? Anak kau lelaki ke perempuan? Okey. Seks juga yang kedua bermaksud sexual intercourse, hubungan intim. Jadi benda ini adalah satu fitrah bagi manusia. Mana-mana agama dan mangsa, dia adalah fitrah yang Tuhan beri pada manusia, tetapi harus disalurkan kepada tempat yang betul supaya tidak berlaku consequences yang memberi masalah kepada kanak-kanak berkenaan. Dimangsakan, ya, tidak berlakunya konsen hingga mereka ni trauma dengan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Ada yang hamil luar nikah, baru lagi bawah 18 tahun. Okey, ada yang terlibat dengan macam-macam masalah permasalahan sosial. Jadi pendidikan seksualiti ni ataupun pendidikan yang saya lebih suka menyebut tentang pendidikan seksualiti. Kita kena faham daripada segi apa sebenarnya kita nak sampaikan dalam topik ini. Ini benda ni yang penting supaya ibu ayah yang ada anak pada hari ini faham. Okey, benda ni nak tak nak hari ini kalau kita tak cerita, anak akan tahu juga. Sama ada daripada guru, daripada kawan-kawan, daripada orang dalam internet yang kita panggil sebagai sexual predator yang akan melakukan sexual grooming kepada anak kita, ajar tentang seks. Baru-baru ni saya ada talk dengan pihak JPW, Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Melaka, bercerita tentang pedofilia. Okey, dalam isu ni kita ceritalah bagaimana pedofilia ni mensasarkan kanak-kanak. Dia cari budak yang macam mana, kan? Kadang-kadang dia sasarkan budak-budak ni melalui game online, Fortnite, PUBG dan beberapa lagi social media, WeChat, Instagram, Snapchat. Mereka masuk ke situ. Jadi ada budak-budak ni yang mereka ni diajar, di-grooming oleh pedofilia ataupun sex predator dengan apa? Dia gunakan ayat yang mudah je. Dia kata, adik tahu tak tentang seks, kan? Adik tahu tak? Budak kata tak tahu lah. Budak kata, ya ke kesian ni adik? Adik tahu tak? Ya, abang ni nak cerita kat adik kat luar tu, abang dah banyak dah ajar budak-budak tentang benda ni. Dia orang suka sebab benda ni seronok. Nampak tak? Dia cerita pada budak-budak melalui chat lah ketika tu. Ya, melalui aplikasi seperti ni. Dia kata seronok. Budak dia kata, oh ya ke? Betul. Dia cakap macam tu pada budak-budak ni. Adik nak tahu tak benda tu apa? Budak ni, dia percaya, dia trust dengan individu yang dia rasa baik. Itu nama dia grooming, kan? Dia ada proses memujuk, ada proses memuji, ada proses bertanya khabar hingga akhirnya budak ni diajar tentang apa itu seks. Bukan buat pendidikan seksualiti pada budak ni, tak. Tapi demi kepuasan seksual dia. Bila dia dah ajar tentang seks, dia ajar budak ni tentang pornografi. Dia kata kalau adik nak belajar, mari sini, abang ada tunjuk gambar ni, cuba adik tengok. Budak ni mungkin takut, mungkin malu. Tapi lama-lama timbul rasa seronok dan ketagihan. Dan kita takut mereka ni daripada hasil sexual grooming itu membawa kepada pertemuan hingga anak kita ni menjadi mangsa pedofilia. So guys, hati-hati. Okay? Anak-anak yang mana mereka ni perlu ada ibu ayah yang menerangkan tetapi tidak menyampaikan, maka mereka akan mencari sumber yang lain. Dan saya takut sumber itu adalah sumber yang salah. Sebagai contoh, pedofilia ataupun sex predator seperti tadi. Dalam pendidikan seksualiti ni kita kena faham dia ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama dipanggil sebagai fizikal ataupun biologi. Sebenarnya guys, tuan-puan, nak ceritanya, kenapa kebanyakan orang, masyarakat kita ni dia rasa pendidikan seksualiti ni tak payahlah nak cerita kat budak-budak. Yang anak-anak akan tahu sendiri. Nanti dia besar dia akan tahulah. Hingga nak cakap tuan-puan, ada yang kata lembu kambing tak ada siapa pun yang ngajar, elok je 2 tahun melahirkan anak, elok je dia orang mengawan. Dia boleh bandingkan, dia samakan manusia dengan kambing tuan-puan. Kita ni manusia, kita ni human being. Walaupun kita ni mamalia, tapi kita ni mamalia yang ada akal fikiran. Kita ni mamalia yang lahir dengan penuh kelemahan. Mamalia yang lain jangan nak samakan dengan kambing. Anak kambing lahir dah boleh berjalan. Anak manusia anak manusia lahir tak boleh nak berjalan tuan-puan. Ya, dengan penuh kelemahan, ubun-ubun dia masih lagi lembut, badan dia tu perlu dibelai, dijaga dengan baik. Tak sama. Jadi bila cerita tentang pendidikan seksualiti,
orang hanya nampak daripada aspek fizikal, hubungan seksual, persetubuhan, orang akan nampak sentuhan antara lelaki dan perempuan, orang akan nampak benda-benda yang macam itulah. Sebab itu bila sebut tentang kita nak ajar budak tentang pendidikan seksualiti, ramai yang tentang. Sebab dia rasa inilah yang dia ajar pada budak-budak. Nak ajar safe sex, use kondom. Sebenarnya tak. Okay? Pendidikan seksualiti ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Bukan perlu dididik saja kepada anak dan remaja, tetapi juga kepada ibu, ayah, termasuklah atuk nenek yang ada kat kampung. Sebab bila pendidikan seksualiti ini difahami dengan betul, dengan 5 dimensi yang saya nak kupas ini, insyaAllah lepas tu ramai yang akan lebih menghargai apa yang mereka miliki. Okay, dimensi yang pertama. Okay. Tapi saya nak ceritakan, bila cerita tentang aspek fizikal ni, kat sinilah ada sedikit kekangan yang ibu ayah ada anak berkeperluan khas. Sebab anak mereka ni, jangan kata nak bercakap. Kadang-kadang kita bercakap, dia berlari sana, dia berlari sini, dia menjerit-jerit, dia tutup telinga, dia tak boleh pandang mata kita dengan tepat. Kita tahu karakter anak-anak yang seperti ini. Ya, tapi dia sebenarnya memakan masa. Mungkin anak yang normal, kita boleh cerita tentang tentang memperkenalkan nama kemaluan anak, zakat ataupun penis, faras vagina ketika anak tu 2 tahun, 3 tahun. Tapi mereka anak-anak yang tipikal ni, kita ajar 2 tahun, lepas pada tu dia faham, dia dah tahu dah ini zakat, ini penis, ini faras, ini vagina. Tapi anak-anak berkeperluan khas, kita cerita ke, kita tekankan ke tentang malu, kat mana nak bersiap diri, macam mana cara nak membersihkan kemaluan lepas kencing, pintu kena tutup, towel nak tanggal kat mana, bila nak kencing tu macam mana, nak duduk kat dalam tempat mangkuk jamban tu Sebab kadang-kadang ada anak-anak yang saya dapat daripada kawan saya, dia terapis untuk bahagian kanak-kanak dia lah. Bila anak-anak dihantar kat situ, anak-anak berkeperluan khas lah, mereka tak tahu nak menguruskan diri dalam tandas. Ada yang dah 7-8 tahun dah. Okay? Ada yang kencing berdiri, lepas tu kencing dia tu, dia tembak-tembak kat bawah, kat tepi, kat tempat mangkuk tandas kan. Mereka perlu diajar berulang-ulang. Mungkin dengan gambar, kita yang lebih tahu tentang anak kita ni. Bagaimana cara nak educate mereka ni supaya mereka ni dapat urus diri. Kan? Mengurus potty training ni, cara anak nak kencing ke, masa bila anak tahun umur berapa anak tak pakai pampers ke, ini semua perlu di-train. Anak tipikal mungkin sekejap, seminggu 2 dah boleh train dah, mereka ni tak pakai pampers. Tapi anak yang berkeperluan khas, lama memakan masa dia. Sebab kadang-kadang 6 tahun, 7 tahun pun mereka masih lagi pakai pampers sebab tak tahu nak bagi tahu nak kencing, nak masuk dalam tandas. Jadi benda ni perlu ada komunikasi, perlu ada penjelasan lagi dan lagi kepada anak ni, train, boleh rujuk dengan terapis, okay? Supaya mereka ni dapat memberikan idea-idea kepada kita untuk mendidik anak tentang benda ni. Itu satu benda yang saya nak sebutkan tentang potty training, toilet training ni. Pakaian nak tanggal kat mana kan? Ingat anak biasa ke anak berkeperluan khas sama, semua ada kemaluan. Semua ni perlu dijaga daripada segi mereka punya maruah diri lah kan. Tanggal pakaian kat mana? Kat ruang tamu ke dalam bilik? Okey, lepas dah tanggal pakaian kat dalam bilik ataupun tanggal pakaian dekat mana-mana lah, tetapi biar at least tempat tu tertutup. Dalam tandas kena tanggal kan. Okey, katakanlah dalam bilik tanggal pakaian, tanggal seluar. Okey, pakai towel. Pakai towel kat situ. Kan? Dan kemudian bila dah pakai towel, dia masuk dalam tandas, sangkut pula towel, mungkin ada kain basahan ke ataupun tak ada ke, tak kisah. Yang penting pintu tu ditutup. Pintu tu ditutup. Ini perlu pengulangan. Sebab kadang-kadang ada anak nak masuk tandas, depan pintu tandas baru di tangga seluar dia. Di tangga seluar dia kat situ. Di tangga seluar, tu masuk dalam tandas kan. Bugil depan tu. Itu belum lagi dia siap mandi, towel tak bawa kan. Dia keluar dari tandas, dia bogil lagi terus sampai ke ruang tamu kan. Sifat malu ni perlu ditanam. Memang malu ni kita hanya boleh cakap, bang malu, kakak malu, tutup. Kita boleh cakap, tapi dia perlu dihayati dengan perbuatan. Jadi kaedah yang paling terbaik adalah ibu ayah yang portray dulu, yang tunjukkan caranya. Anak dia banyak belajar daripada apa yang dia lihat kita. Kita tanggalkan pakaian kat mana, macam mana kita masuk ke dalam tandas, kita kunci pintu pun, dia tahu masuk tandas kena kunci pintu. Ya. Cuma anak-anak macam lelaki, katakanlah anak lelaki kita ni kita lambat sunat. Hari ni saya syorkan pada ibu ayah, kalau ada anak lelaki baby tu, masa baby tu elok sunat awal lah ya. Sebab sekarang ada doktor yang dah biasa
mengendalikan anak-anak ni untuk khatan daripada awal. Kan anak-anak perempuan ni dia ada perbahasan yang panjang lah, tapi ni untuk anak lelaki, untuk khatan. Kan sunat. Anak saya yang pertama dulu sunat masuk umur 6 tahun kan. Jadi memang kita nampak budak kecil. Sebab zaman saya dulu sunat masa sekolah rendah 5 darjah 5 nak masuk darjah 6 dah besar dah kan. Tapi anak hari ni ada yang makin awal daripada tadika. Tapi kalau anak ni dapat masa baby tu, anak saya tu masa umur dia 18 hari. 2 hari settle. Dia dah sembuh, 3 hari kudis-kudis tu dah banyak dia tercabut. Then dalam masa 4 hari, 5 hari sembuh dah macam biasa, tak ada masalah dah. Sebab kadang-kadang ibu ayah ada yang akan alami sedikit masalah nak menerangkan pada anak lelaki yang berkeperluan khas. Kenapa nak kena sunat? Sebab anak tu dah besar. Dah darjah 6, dah ada masuk form 1, kadang-kadang tu dah meningkat remaja dah. Mungkin dah akhir balik tapi masih lagi belum bersunat. That's why kalau ada peluang untuk sunat awal, sunat awal. Okay, insyaAllah kat situ kan saya ceritakan. Cuma untuk anak-anak yang berkeperluan khas ni ataupun anak tipikal, anak lelaki, bila nak diajar menguruskan diri saat mereka nak buang air kecil ke apa semua, kena tarik bahagian depan yang dipanggil sebagai kulub kan, yang menutup pada kepala zakar tu, supaya cuci bersih kat situ. Tak adalah nanti dia gatal ke, dia rasa macam ada bau-bau yang tak sepatutnya. Benda ni proses yang lama jugalah dalam untuk mendidik anak kita sendiri. Okey, saya cepatkan sikit sebab nak pukul 12 dah. Nak pukul 11 dah, masya-Allah. Sepatutnya saya sampai pukul 11 je, lepas tu sesi soal jawab. Saya minta izin teruskan lagi tuan-puan. Okey, dimensi yang kedua dipanggil sebagai kognitif intelek. Sebenarnya kita terlepas pandang tau, ya. Kita nampak yang kita rasa organ seksual manusia ni yang terpenting adalah kemaluan. Ya, breast kan. Organ seksual yang boleh membangkitkan rasa syahwat, bibir, dada, ya, termasuklah, ya. Sekejap, saya tolong buat adik saya. Tolong buat adik saya. Biasalah ada kat rumah ni work from home, benda ni tak dapat nak lari. Anak menangis, berlari kat belakang, biasa. Itu benda biasa. Sorry. Dan banyak yang beranggapan dekat seksualiti ataupun organ seksual penting ni adalah kemaluan. Sedangkan organ seksual paling penting adalah otak. Okey, kognitif. Di sinilah untuk memahamkan anak daripada kecil, dia bila kognitif dia difahami dengan baik berkaitan dengan organ seksual dia, kemaluan, zakar, ya, tentang private part, tentang sentuhan selamat dan segala bagai, barulah anak ini ya dia lebih menghargai tentang apa yang ada. Tak adalah tiba-tiba tanggal syurah tunjuk kat kawan kemaluan dia, tiba-tiba bogel depan orang ramai. Perasaan malu ni memang kena ditanam juga macam mana sekalipun kepada anak-anak yang bagaimana typical children ke ataupun anak-anak yang berkeperluan khas. Perasaan malu. Okey, kognitif. Dan hari ini nak cerita banyak kes yang saya jumpa kognitif anak-anak baru 7 tahun, 6 tahun, banyak yang dah fahami seks ni daripada sumber yang salah. Mereka terjebak dengan pornografi. Dan itulah sejahat-jahat perkara yang dah berlaku pada anak-anak ini hingga memberi idea kepada mereka melakukan hal-hal yang bersifat seksual kepada rakan-rakan yang lain. Kesian. Okey? Sebab di situ tidak ada individu yang berperanan untuk mendidik mereka. Siapa? Mungkin mak ayah dia sendiri. Dimensi yang ketiga saya cepatkan adalah dimensi emosi. Emosi inilah yang perlu ada untuk pelakuan seksual itu berlaku. Bagi pasangan yang sudah berumah tangga, sudut emosi ni penting. Sebab kadang-kadang faktor kesuburan pun berdasarkan faktor emosi juga. Disebabkan apa? Mungkin sibuk bekerja, mungkin sebab stres, mungkin sebab kurangnya masa dengan pasangan kan. Kurangnya komunikasi, selalu bercakap kasar, cakap lepas, maki hamun. Jadi bagaimana nak menghasilkan air mani yang berkualiti, ya, sel telur ovum yang sepatutnya dapat melalui proses ovulasi ataupun proses setiap bulan tu penghasilan telur tu untuk dilalui dengan betul. Jadi kena faham hubungan seksual ni perlu terletak pada aspek emosi. Jadi anak-anak pun perlu faham bila emosi ni penting dalam satu hubungan seksual. Sebab itulah cabul itu adalah jenayah, tak mengambil kira emosi mangsa. Rogol itu adalah jenayah. Ya, sebab kita nak ambil pada sudut emosi. Dimensi ketiga. Dimensi yang keempat adalah sosial. Bagaimana hubungan anak kita dengan kawan-kawan dia, dengan anak lelaki dengan perempuan, sesama adik-beradik.
Sosial. Bagaimana nak didik mereka ni? Sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, seperti itulah. Dan yang kelima ni melengkapkan pendidikan sosial adalah aspek spiritual, dimensi spiritual. Nak tak nak tuan-puan, ya, kita tak boleh terapkan yang keempat tadi kalau tidak ada aspek spiritual. Sebab kat sinilah guideline untuk kita menerapkan apa dosa, apa pahala tentang perasaan malu, tentang maruah diri. Ya, kita tak kisahlah agama apa ke, bangsa apa sekalipun, tapi kalau kita ada belief to our God, sudah pasti kita tak nak anak kita ni baru lagi sekolah rendah, baru lagi masuk zaman remaja, tetapi mereka sudah ada satu fahaman yang berbeza dengan kita berkaitan dengan apa itu seks. Kita tak nak anak hari ni rasa okay, have sex dengan kawan-kawan, ya, dengan yang penting ada consent bagi mereka, ataupun mereka rasa 18 tahun you can have sex, yang penting ada consent. Kita tak nak sampai tahap jadi seperti itu. Walaupun ya, mereka rasa tak apa lah, kita orang bukan terlibat dengan gol ke zina. Dia tak boleh macam tu. Sebab tuan-puan ingat tak, kes ni sedikitlah selingan berkaitan dengan Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Dulu Presiden Amerika kan. Masa skandal dia keluar dulu, mereka ada consent. Tetapi baru-baru ni, Monica ni dia cerita pula kepada press, dia bagi tahu walaupun ada consent, tetapi ada beberapa part hubungan mereka tu tak ada consent. Sebab dia kata Bill Clinton menggunakan pengaruh dia, menggunakan kuasa dia hingga dia dipaksa. Jadi macam tu pula. Dulu awal-awal ada consent, tiba-tiba sekarang tak ada. Sebab itu consent ni satu benda yang nampak macam okey, tapi kadang-kadang dia membawa juga kepada masalah. Di spiritual ni lah ada hukum, ada dosa, pahala, ada jati dirinya, ada rasa bersalahnya, ada halal haram di situ guys. Okay? So saya nak cerita dan akhirnya kita faham anak-anak perlu dididik, perlu diceritakan daripada awal, protect always. Daripada umur berapa nak didik anak? Didik daripada awal. First is saya selalu ulang, ajar anak untuk tahu apa nama kemaluan dia, genital, kemaluan dia, zakar ataupun penis, faraj ataupun vagina. Masyarakat kita tuan-puan memang sangat malu nak cerita tentang nama kemaluan anak ni. Sebab itu nama kemaluan anak guna nama-nama objek, guna nama-nama yang tak ada kaitan. Kalau masyarakat Melayu, beginilah. Saya yakin kat sini ada sahabat-sahabat kita, ada Indian, ada mungkin ada Chinese kat sini. Kan? Tak tahulah nama yang mereka gunakan, tetapi dalam budaya masyarakat kita Melayu kat Malaysia ni, nama kemaluan lelaki jadi burung, jadi bebet kan. Jadi apa nama lagi, boboy kan. Yang tak ada kaitan. Anak perempuan pula bunga, pepet lah kan. Ada karipap. Ini semua nama-nama yang yang akan membuatkan word-word ni akan jadi benda yang double meaning bila orang gunakan. Ya, bercakap benda ni orang nampak kemaluan. Dan akhirnya nampak benda-benda yang lucah saja. Sebab itu seboleh mungkin kita untuk generasi sekarang, untuk lebih baik adalah memperkenalkan kemaluan anak kepada nama yang selayaknya lah. Zakar, penis, faraj, vagina. Tapi kalau kita rasa macam ada perkataan setempat yang sesuai pada kemaluan, depends on you, tak ada masalah. Contoh, saya dengan izin kotek ke, connect ke kan. Kita tahu merujuk pada kemaluan. Tapi, kalau kita rasa benda sesuai, tak ada masalah. Cuma saya menerapkan tentang zakar dan penis satu, bersesuaian sebab anak nanti di sekolah rendah diajar term inilah dalam subjek sains, dalam pendidikan Islam, dalam subjek apa nama lagi, pendidikan kesihatan. Itu nama kemaluan yang diajar. Jadi tak adalah dia nanti kat rumah parents aku kata kemaluan nama sekian-sekian. Kat sekolah cikgu ajar macam ni. Kita nak selarikan dengan silibus tu sendiri. Jadi mudah untuk anak faham. Okey, itu pertama. Kemudian yang kedua tuan-puan, ni siapalah saya cepatkanlah tentang benda ni, tentang kemaluan ni, sebab ni pun anak-anak pun perlu difahamkan lah lebih awal. Okey. Kemudian ajak anak berkaitan dengan private part. Private part ni anggota badan yang tak siapa pun boleh pegang, boleh sentuh, boleh raba, boleh cium, apa sajalah private part. Dan berkaitan dengan private part, bukan sahaja anggota badan private dia tak boleh, orang lain tak boleh sentuh, tetapi dia pun tak boleh sentuh sesuka hati. Tiba-tiba sentuh, pegang kemaluan dia, tak henti-henti kan. Lepas tu, biasanya kemaluan lah yang kita nampak private. Tapi private part ni, kalau tubuh badan seorang kanak-kanak yang kita kena faham pada anak ada 5. Mulut, dada, kemaluan, peha, punggung. Kan? Macam mana kita nak didik anak kita yang tipikal? Anak tipikal senang. Masa mandi boleh cakap, masa siapkan mereka pakai pampers boleh cakap, masa nak bedtime story boleh cerita, masa anak balik pada tadika dalam kereta nak bawa balik rumah tu kita boleh tanya dia, boleh
cerita tentang private part. Banyak learning moment yang kita boleh manfaatkan. Untuk anak-anak yang berkeperluan khas, macam mana kita nak cerita tentang mereka punya private part? Mereka faham ke? Nak cakapnya adalah kita boleh buat aktiviti. Okay, ambil kertas A4 kan. Lepas tu suruh anak kita tu baring kat atas kertas A4. Dia suka lah buat aktiviti. Lepas tu suruh adik-beradik yang lain kan, ataupun kita lukis gambar dia kat atas kertas A4. Dia baring kan. Tangan dia terbuka semua, kita lukis kepala dia, badan tangan dia semua kan. Then kita suruh pula anak ni, okay, sekarang ni lukis pula anggota badan mana yang tak lengkap. Tadi baru lukis lakaran badan. Lepas tu anak dia akan buat mata, akan buat hidung, akan buat mulut, dada dia, kemaluan dia. Kalau lelaki, anak lelaki zakar, perempuan dia tak vagina. Okey, siap. Okey. Sekarang ni anak dah nampak, oh ini gambar rajah aku. Ini untuk anak berkeperluan. Anak tipikal pun boleh buat. Okey, sekarang ni kita kata, okey, mama nak tanya kakak. Kakak nampak badan kakak ni kan, ni gambar ni. Kakak rasa anggota badan mana, body bahagian mana, which part yang orang tak boleh sentuh, tak boleh touch. Kan? Biasanya anak dia bila ada visualize depan mata dengan gambar seperti itu, dia cepat belajar, dia cepat faham. Tapi untuk anak berkeperluan khas, kena ulang lebih lagi lah. Anak pun akan, dia belasah lah, dia bulat satu badan, dia bulatlah mata. Mata bahaya kalau orang pegang, nanti sakit kan. Dia bulatkan tangan. Dan lepas pada tu baru kita betulkan. Private part adalah anggota badan yang kalau berlaku sentuhan kita rasa tak selesa, kita rasa berdebar, kita rasa jantung kita berdenyut laju. Kan? Anak kena faham sentuhan tak selesa pada private part ni, apa yang tak selesa tu, kenapa tak selamat. Sebab budak ni akan rasa macam takut. Kan? Anak pun perlu faham apa perasaan dia. Kan? Anak-anak ni perlu diajar emosi. Anak rasa gembira macam mana, sedih macam mana. Sebab itu kalau macam anak lelaki menangis, kita jangan kata, abang, jangan menangis bang. Awak anak lelaki. No. Anak lelaki ke anak perempuan, biar dia memahami emosi dia. Sedih, menangis. Tak adalah anak nanti dia cuba positif segala benda. Benda yang berlaku tu teruk pada dia, aku positif. Akhirnya sampai jadi masalah mental health. Dia sampai depressed. Kalau sedih, nangis. Baik tak anak lelaki, anak perempuan. Kalau rasa takut, macam mana rasa takut? Kalau marah, bagaimana rasa marah? Tetapi bagaimana nak mengawal marah? Jadi bila cerita tentang private part ni, emosi anak tu perlu faham. Takut tu rasa macam mana, tak rasa macam berpeluh ke, tiba-tiba rasa stuck, tak tahu nak buat apa. Benda ni kena ajar. Contoh, kalau macam ayah menyentuh ke kan, ibu menyentuh, anak perlu tahu tak boleh sesiapa pun memegang, melainkan ibu boleh. Kan, ibu boleh. Tapi ibu tak boleh suka hati. Nak siapkan ke boleh, apa semua tak ada masalah. Kalau macam doktor, boleh tak doktor nak tengok, nak check kita bahagian faraj ataupun kita punya zakar? Anak kata tak boleh. Boleh kalau ada nak buat rawatan, mungkin ada masalah kesihatan, ada bisul ke kan, ada apa lagi, luka ke kat situ, takkan tak bagi doktor pegang, tak bagi doktor tengok. Sebab-sebab tentu tu boleh. Tapi kalau ada orang dewasa datang, kawan-kawan menyentuh bahagian yang berkenaan, ya seboleh mungkin jangan benarkan. Bukan seboleh mungkin, memang 100% jangan benarkan orang menyentuh private part. Jadi bila orang sentuh tentang private part, ajar anak untuk jerit, lari dan selamatkan diri. Pembelajaran ni sebenarnya, kalau untuk anak tipikal pun, kita rasa bolehkah anak tipikal 3-4 tahun faham? Boleh tuan-puan. Cuma anak berkeperluan khas, nak ajar tentang private part, sentuhan tak dibenarkan ni, dia memakan masa sedikit. Tapi saya yakin, anak berkeperluan khas ni biasanya ibu ayah lebih concern mereka. Masa dengan anak ni pun lebih, ya, ruang untuk mereka pergi terapis pun lebih, ya, rujuk dengan mungkin ada psychiatrist pun ada lebih juga. Sebab kita tahu ada lebih effort yang perlu kita buat pada anak kita. Jadi tentang private part ni kena ulang lagi dan lagi, ya. Jangan sekadar orang tak boleh sentuh kita. Kita pun kalau ada orang suruh sentuh private part dia pun tak boleh. Kadang-kadang ada orang dewasa macam contoh pedofilia, dia ajar budak ya untuk pegang dia punya kemaluan dia untuk melakukan masturbation. Ini isu-isu yang berlaku lah. Dan akhirnya budak ni pun buat. Dia perlu diajar private part tu bukan sahaja dia orang lain tak boleh sentuh dia punya, tetapi dia pun tak boleh menyentuh orang lain walaupun orang tu suruh, orang tu paksa, orang tu dihormati sekalipun. Termasuklah guru-guru mereka. Termasuklah ustaz-ustaz mereka. Kadang-kadang kes macam ni berlaku kat asrama, madrasah segala bagai. Ya, guru yang dipercayai panggil mereka masuk dalam bilik, suruh pegang kemaluan, melakukan masturbation. Kesianlah kalau kanak-kanak ni, dia tak faham, dia tak tahu sebab tak diajar.
Kalau anak tipikal pun boleh dimanipulasi seperti itu, apatah lagi anak berkeperluan khas. Anak yang mengalami masalah pembelajaran, masalah anak-anak yang panggil apa? Lambat dalam pembelajaran, anak-anak yang bisu, anak-anak yang pekak. Macam mana dia nak meluahkan? Macam mana dia nak bercerita? Sebab itu benda ni satu struggle pada mak ayah untuk cerita pada anak benda ni. Kalau kita rasa anak tipikal macam-macam kes cabur dan rogo berlaku, apatah lagi anak berkeperluan khas. Juga benda yang sama berlaku. Cuma mereka ni nak cerita ni kadang-kadang sampai ada yang ketagih kepada benda tu. Disebabkan tak tahu how to express, tak tahu nak bagi tahu bagaimana apa yang dah berlaku pada diri mereka. Okey, jerit, yang boleh jerit, lari, selamatkan diri dan bagi tahu pada seseorang. Benda ni kena ulang lagi dan lagi. Anak berkeperluan khas pun benda yang sama juga. Praktik lah. Okey, jerit. Lepas tu kakak pun jerit kuat-kuat. Kena praktis kan? Ajar lagi. Okey, tapi kalau anak-anak ni tak boleh nak bercakap, macam mana nak menjerit? So kalau tak boleh nak menjerit, kena tunjukkan rasa marah. Perlu protect diri tu sampai tahap lepaskan orang tuanya pelukan ke, orang tu tolak ke, apa saja. Dan satu benda yang saya cadangkan pada mak ayah, boleh jadi dengan mengajar anak ataupun menghantar anak ke kelas mempertahankan diri, seni bela diri juga sedikit sebanyak membantu anak-anak dalam hal-hal yang macam ni lah. Ya, mungkin ada soalan nanti saya akan jawab. Anak akhir balik pun sama, anak yang dah puberti, anak lelaki, anak perempuan, pengurusan diri. Benda ni pun satu benda yang susah juga nak dilakukan oleh seorang ayah dan ibu. Okey. Kawan saya, dia anak autism lah yang saya cerita tadi. Bagaimana dia mendidik anak perempuan dia tu bila anak dia ni dah pergi sekolah, anak dia 13 tahun. Tapi dia dah terangkan tentang akhir balik ni daripada anak 9 tahun lagi lah. So bila anak dia dah akhir balik masa 12 tahun, dia bawa kit untuk pad pada anak perempuan dia lah. Kat situ dia letak pad, kat situ dia letak bahan-bahan yang sepatutnya anak dia boleh gunakan kalau sekiranya pergi ke sekolah bocor kan, keluar darah head. Jadi ada pad, kit tu untuk anak diuruskan. Boleh pergi ke tandas minta izin. Jadi dia dah didik benda tu daripada awal-awal. Anak perempuan biasanya tak pelik sangat kalau ada ibu yang concern tentang benda ni. Ibu memang faham anak perempuan sebab masa dia remaja dulu pun mak dia cerita benda tu. Tapi anak lelaki siapa yang cerita? Siapa yang educate anak lelaki bila akhir balik? Biasanya anak lelaki ni faham sendiri, palatau explore sendiri. Apa fizikal dia berubah. Dia pun masa tu baru tahu dah dia berubah. Mungkin orang dewasa sekeliling dia tapi dia tak pernah expect yang dia pun akan jadi macam tu. Sebab selama ni dia adalah kanak-kanak. Perbincangan, komunikasi, perbualan dengan anak lelaki ni pun perlu ada. Sama ada ibu dengan anak lelaki ataupun ayah dengan anak lelaki. Ataupun kedua-duanya ibu ayah dengan anak lelaki. Apa fizikal yang boleh berubah? Kenapa anak-anak ni perlu menjaga pakaian mereka? Kalau Muslim, menutup aurat. Sebab fizikal berubah, kita tak nak beberapa part dalam tubuh badan kita terlihat pada orang lain. Kenapa kena pakai tudung? Bukan sekadar nak menutup rambut, tetapi perintah daripada Tuhan. Kan? Tuhan sayang kepada individu yang mengikuti perintahnya. Benda-benda yang simple, word yang kita boleh sentuh. Emosi anak bila remaja juga akan berubah. Cepat moody, cepat sentap. Kan? Kalau kanak-kanak dulu kita rasa macam aduh stresnya handle budak-budak kecil ni. Tapi trust me, bila masuk remaja, anak-anak lagi lah pening kepala kita nak handle. Kalau anak tu duduk depan mata kita membesar. Tapi kalau anak masuk asrama, kita tak perasan benda tu. Tapi kalau anak tu kita jaga bila remaja kat rumah, lagilah macam-macam benda yang kita nampak. Ya Allah, anak aku jadi macam ni, anak aku jadi macam ni. Ya. Dan di sini pun ibu ayah perlu menghadkan perbincangan untuk anak-anak ni bagaimana cara menggunakan internet ataupun gadget. Screen time berapa lama. Kan? Anak berkeperluan khas pun kadang-kadang dia akan ada dengan gadget juga. Tetapi bagaimana kita nak pastikan anak ini tidak ke fasa ketagihan kepada gadget tu sendiri kan. Lepas tu dia akan ada ketertarikan kepada lain jantina dan lain-lain lagi. Okey. Dan mereka akan utamakan kawan. Ini untuk anak yang tipikal lah. So teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, satu benda yang saya selalu tekankan adalah apakah yang akan jadi pada anak-anak yang kita deny lah hak mereka untuk dididik tentang sex education tadi. Kebanyakan mereka ni akan cari sendiri melalui inilah pornografi, video lucah. Berapa ramai anak-anak hari ni dah terjebak dengan pornografi. Kesian mereka ni. Yang mereka ni nak tahu tapi tak ada siapa yang cerita. Okey.
Sebab itu bila anak-anak ni melalui fasa-fasa pembesaran, perubahan pada diri bila akhir balik, perasaan mereka nak tahu tu lebih lagi lah. Rugi kalau kita tak bina bonding pada awal, bercerita pada anak-anak tentang diri mereka tu sendiri. Akhirnya anak akan terjebak dengan benda-benda ni tuan-puan. So ini saya nak ceritakan asbab daripada pornografi. Seorang budak darjah 6 di Melaka merogol seorang budak perempuan 4 tahun. Kesian cerita ni kan. Macam mana benda-benda berlaku. Dan untuk pengetahuan tuan-puan ya, anak yang 12 tahun ni, budak lelaki ni, dia bukanlah lahir untuk jadi seorang penjenayah, tak. Sebab dekat sekolah dikabarkan dia adalah pelajar yang disasarkan untuk dapat 6A dalam UPSR pada tahun 2019 lah. Tapi sebab satu benda je. Dia sebab terjebak dengan video lucah. Dia terangsang dan dia rogol budak perempuan yang ada kat rumah dia. Ya, budak perempuan tu mak dia jagalah, mak dia pengasuh. Adalah berapa orang budak. Jadi mungkin dia nampak budak perempuan ni tak pandai melawan, budak perempuan ni macam senang nak dimanipulasi dan budak tu jadi mangsa. Ni kita takut anak tipikal kita pun boleh jadi seperti ni. Anak-anak kita yang dah berkeperluan khas pun boleh jadi kalau terjebak dengan pornografi, boleh melakukan benda yang sama. Kita jangan anggap anak aku ni tak faham ke benda. No. Anak kalau terjebak dengan pornografi memang masalah. Sebab dia akan merebiskan hormon dopamin kat dalam otak ni. Hormon yang dipanggil hormon kebahagia lah. Kan? Tapi dopamin direbiskan bila tengok pornografi ni, dia akan keluar 3,000 kali ganda berbanding biasa. Dan dia akan masuk kepada bahagian frontal cortex yang ada depan otak manusia ni. That's why kanak-kanak yang mana terjebak dengan pornografi ni, mereka tak dapat fikir panjang pun. Nak buat apa lepas tu ketagih ke apa kan. Dia tak boleh dia bolehlah delete history tapi dia tak terfikir benda tu. Sebab apa? Keseronokan yang dia dah capai daripada pornografi tu sendiri. Frontal cortex ni bahagian depan otak manusia ni penting sebab itu yang membezakan kita dengan haiwan. Di tempatnya untuk berfikir, buat baik dan buruk, nilai-nilai yang murni kan. Fikir dosa dan pahala semua kat bahagian depan ni. Tapi bila dah dicemar dengan pornografi dan akhirnya dia membentuk perlakuan anak sampai ke tahap ini. Ini kes budak darjah 5 rogol kakak sepupu 12 tahun. Punca sama. Polis hasil siasatan dijalankan. Budak lelaki ni mengaku sudah 4 kali melakukan hubungan seks bersama mangsa. Kakak sepupu dia. Kanak-kanak itu juga mengaku terpengaruh dengan video lucah yang dia tengok menerusi telefon pintar. Allahu Akbar. Nak cerita pada tuan-puan, pornografi ni senang sangat nak jumpa. Ya, mengata-kata tempat. Kadang-kadang pornografi bukanlah web porn tu sendiri. Tetapi dia datang melalui pop-up, anak tengok, terjebak. Ya. Kadang-kadang ada kawan invite masuk dalam grup yang tak sepatutnya, terjebak. Ada juga kadang-kadang mereka ni sekadar trigger dengan filem-filem ataupun series yang viral sebagai contoh Squid Game. Saya selalu contoh Squid Game. Sebab Squid Game ni viral. Sampai hari ni viral lagi. Kan dalam Squid Game ada satu adegan sekejap je yang memaparkan adegan seksual di dalam tandas kan. Cuba kita bayangkan kalau anak-anak kecil yang tengok adegan seperti ni. Itu yang trigger pada dia untuk lebih tahu lagi apa yang aku sedang tengok. Kalau tengok dengan family, mungkinlah family tu akan cepatkan. Tapi saya nak beritahu, mana-mana cerita kat dalam Netflix 16 tahun ke atas ke 18 tahun ke atas memang tak sesuai langsung untuk budak-budak tengok. Ada adegan ganas, ada adegan bunuh diri, adegan tembak sampai teruklah saya nak cakap. Tapi kalau kita membiasakan benda ni pada anak-anak, memang masalah lah. Sebenarnya adegan macam tu pun tak sesuai untuk orang dewasa juga sebenarnya. Okay? Ini saya nak ceritakan pada tuan-tuan kenapa sex education ni penting. Ini boleh kita tengok video ni lah. Bagaimana bila kita tak sampaikan, bila tak fahamkan anak apa sentuhan yang boleh, apa sentuhan kasih sayang, akan ada individu yang lain mengambil kesempatan atas kenaifan anak kita. Suriram yang darah, aduhai manis wajahmu sayang. Pedofilia ni dia tak kenal siapa Geramnya kau buatku rasa, tinggilah tinggi pulang purnama. Pintu dah kunci, rapat-rapat. Sudah lama aku mengidam sayang. Malam ini macam-macam tuan-puan yang berlaku dalam masyarakat. Ini lakonan lah, tapi saya nak ceritakan perlakuan seperti ni dia wujud.
memang berlaku. So, anak kecil dia tak dapat membezakan antara sayang dan penderaan seksual. Ya, sexual abuse. Sebab itu kita kena talk now, protect always. Tuan-puan, bila saya nak ceritakan benda ni, kita kena faham. Pedofilia ni dia ada dua kategori. Satu, pedofilia yang memang eksklusif pada budak-budak, pada kanak-kanak yang belum akil balik. Kan? Kalau budak tu tak berubah lagi fizikal, dia macam seorang gadis dewasa ataupun dah nampak matang, budak lelaki pun dah nampak jerawat. Kalau belum lagi berubah, mereka akan tertarik. Itu secara eksklusif dengan budak-budak je. Tapi ada satu lagi pedofilia, mereka ni taklah sekadar eksklusif pada kanak-kanak, sebab dalam masa yang sama dia pun melakukan hubungan yang seperti itu kepada orang dewasa juga, sebagai contoh isteri dia, kan. Tapi dalam masa yang sama dia ada ketertarikan kepada kanak-kanak. So, pedofilia kategori A yang eksklusif pada kanak-kanak berbahaya, ataupun yang dia ni dengan orang dewasa dia pun on, dengan budak pun dia on. Kan? Sudah pasti tuan-puan yang kedua ni. Sebab kita tak nampak dia tu, maksudnya ciri-ciri dia tu boleh jadi pada sesiapa saja. Termasuklah suami kat rumah. Ya, termasuklah seorang atuk kepada cucu. Ya, termasuklah seorang guru kepada pelajarnya. Sebagai contoh, jom kita tengok video ni ya. We'll talk to you about this tomorrow, okay? All right, thank you. See you. Bye. Ah, Mei. So, what is this you're drawing? Let's take a look. Okay. Wow, that's beautiful. That's great. Hey, you want to have some fun? Yes? Okay, I'll teach you a song, all right? Goes like this. My itsy bitsy thing. Sentuhan, pegang, dia boleh berlaku di mana-mana saja. Ya, talk now, protect always. Kita jangan lagi rasa anak dah besar nak akan tahu, tapi hari ini kita kena ubah. Anak perlu tahu daripada sekarang. Pendidikan seksualiti bukan satu pilihan pada hari ini adalah, tapi ia adalah satu benda yang kita perlukan pada hari ini. Bukan satu pilihan, tapi adalah keperluan. Kena ubahkan stigma, mentaliti masyarakat sebelum ni yang merasakan benda tak penting, tapi kena educate anak daripada awal supaya mereka tidak menjadi mangsa. Termasuklah yang menjadi mangsa ni adalah anak-anak lelaki lah. Ajar tentang private part. Ajak anak untuk faham kalau ada sentuhan pada tubuh badan, kalau bukan di private part. Contoh dalam video ni, dia guna towel kan, lap-lap badan, bukan sentuh private part pun. Tapi budak ni akan confuse, kenapa buat macam ni selalu pakcik aku tak buat macam ni pun kan? Lap badan, budak tak selesa. Perasaan itu kena tahu. Rasa stuck, rasa macam takut, rasa macam keliru, rasa macam berdebar, berpeluh-peluh tiba-tiba rasa. That's mean ketika itu anak memang perlu menjerit dan lari selamatkan diri. Tapi lebih malang lagi kalau pelakuan ni berlaku antara mereka berdua, ada orang lain kat situ. Kesian tuan-puan nak beritahu ya pada anak kita. Tak kisahlah anak kita bagaimana keadaan mereka sekalipun. Tapi itulah keadaan yang nak disampaikan pada hari ini, dan insyaAllah sikit lagi saya akan tengok soal jawab yang ada. Admin akan, moderator akan cari, akan pinkan, dan insyaAllah kita akan berbalas jawab. Jadi sedikit perkongsian ni saya harapkan tuan-puan lebih faham kenapa sex education ni penting untuk anak-anak kita. Anak fizikal, tipikal pun begitu, anak berkeperluan khas pun begitu juga. Cuma ujian dan cabaran kita ni nak mendidik anak kita ni berbeza mengikut siapa anak kita dan kefahaman anak kita. Jadi saya doakan tuan-puan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau nak cari saya, nak berkongsi cerita ke, nak bertanya soalan, ya, boleh cari saya di dalam social media, cari ya Akhi Fairuz Al-Jinkawi. InsyaAllah tuan-puan, terima kasih saya ucapkan pada jenis kurnia. So insyaAllah saya serahkan kembali kepada tuan moderator. Silakan. Tak buka mic, Tuan Zaim tak buka mic. Okey, minta maaf. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Akhi Fairuz atas perkongsian yang sangat membuka minda sebentar tadi ya. Dan saya yakin ibu bapa dan para penonton di luar sana dapat banyak ilmu berkenaan dengan pendidikan seksual kepada anak-anak, terutama anak-anak berkeperluan khas. Jadi kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Okey, jap saya bacakan soalan kepada Aki.
Okey Aki, soalan daripada Norma Ismail. Perlukah kita berasa malu bila nak terangkan tentang seks? Bagaimana nak serangkan? Adakah ia perlu secara direct ataupun berselindung, berkias? Baik. Satu, perlu kita rasa malu, sepatutnya kita tak payah dia rasa malu. Okey. Kenapa orang rasa malu? Sebab fikiran orang dewasa bila dia dapat soalan macam tu daripada anak, dia rasa malu sebab benda tu terlalu privacy. Hubungan seksual ni pun dibuat secara tempat yang tertutup dalam bilik suami dan isteri. Tiba-tiba anak bertanya secara umum kat ruang tamu dalam kereta. Sebab selama ni kita nampak hubungan seksual ni satu benda yang disorokkan untuk orang tak tahu dengan apa yang berlaku. Ya, cuma nak cerita macam mana nak terangkan, direct ataupun berselindung. Jawapannya adalah ada ketika kita kena jawab secara direct, okay? Tapi dalam masa yang sama kena berkias jugalah. Okay? Tak adalah kita kata kita kena direct terus terang begitu. Satu benda nak cerita pada anak ni, satu kita kena tengok umur anak kita tu berapa tahun. Sebab kita kena faham kalau ikut sekolah 9 tahun baru anak ni tentang term persetubuhan dah diajar. Keluar air mani, keluar darah haid yang saya sebutkan. 9 tahun mereka dah tahulah ini untuk anak tipikal. Okay? Dan yang kedua yang kita perlu tahu adalah penerimaan anak tu sendiri. Kita kena tengok penerimaan anak. Ada anak-anak ni yang bertanya tu memang zero bab ni. Tapi ada anak yang dia dah tahu benda ni lebih awal. Ataupun kita dah didik dia daripada 2-3 tahun dah cerita tentang jaga private part semua. Jadi kalau anak 6 tahun bertanya pun kita boleh jawab, tak ada masalah. Tapi paling penting kena tengok tahap anak kita tu sendirilah. Bagaimana cara direct kita boleh kenakan? Okay. Kita boleh bagi satu perumpamaan sebagai contoh. Kita katakan hubungan seksual ni adalah seperti mana hubungan seksual adalah satu perlakuan bila mana ada lelaki memasukkan kemaluannya kepada kemaluan wanita ataupun zakar yang dimasukkan ke dalam vagina. Nampak macam tu, macam mana nak cakap ni, takut nak dengar ni pun rasa macam takut. Boleh aku bercakap dengan anak? Sebab kita nampak kat situ saja. Sebenarnya bila anak tanya tentang seks, kita boleh cerita banyak lagi. Jangan berhenti setakat itu, sambung. Tetapi hubungan seksual yang seperti itu perlu berlaku di dalam perkahwinan. Kalau berlaku di luar perkahwinan, yang melibatkan kanak-kanak, walaupun mereka suka sama suka, itu dipanggil sebagai rogol. Kan? Statutory rape lah, bawah umur. Jadi, individu yang lelaki tadi boleh dipenjarakan. Bila dipenjarakan 20 tahun, lepas tu kena sebat lagi, kesian dia. Sebab tak faham tentang apa itu erti hubungan seksual. Okey, tapi kalau hubungan seksual ini berlaku dah 18 tahun ke atas, kemudian yang perempuan ni pula diperkosa, lepas tu dia buat segala ganas, lepas tu tanpa kerelaan, itu juga rogol. Jahat mereka ni. Kenapa mereka tergamak buat perempuan macam ni? Bukan ke perempuan ni perlu dilindungi, perlu kita protect dia supaya dia tak jadi mangsa. Tapi kadang-kadang cerita kat anak, ada juga dalam rumah yang buat macam tu pada anak perempuan, ayah pada anak, abang pada adik. Sebab tu mama cerita pada kecil tentang private part. Jangan bagi siapa sentuh private part, dada ke apa, kan? Dada, mulut, punggung. Kita kaitkan dengan banyak perkara. Walaupun anak tanya tentang seks tu apa, tapi kita pusing sana. Ini bukan berselindung, tapi terus terang juga. Cuma kita nak kaitkan, kenapa sebelum kita cerita tentang safe touch, bad touch, kenapa kita cerita tentang kenapa kena jerit? Supaya hujung nanti anak kita terselamat daripada apa yang jenayah-jenayah yang boleh berlaku disebabkan kemaluan tu sendiri. So anak akan faham, oh macam tu je mama. Itu cara nak menerangkan tentang seks itu sendirilah. Cuma kita tak payahlah terlalu formal, tak payahlah terlalu takut. Dia macam sembang, cerita benda simple-simple je. Dan anak pun perlu tahu tentang kalau mereka dapat tahu tentang bagaimana lelaki menghasilkan sperma pun bagus juga. 7 tahun, 8 tahun kan. Supaya bila dia masuk bab tu dalam subjek sains tentang pembiakan, dulu pembiakan persenyawaan kita belajar masa sekolah menengah sains tingkatan 3 ataupun masa tu bab 4 kan. Ataupun tingkatan 1. Budak sekarang tingkatan 1. Tapi sekolah rendah hari ni asas tentang pembiakan, kejantinaan laki perempuan, genetik yang ibu ayah ada pada anak dah diajar daripada darjah 2, darjah 3. Itu yang kadang-kadang orang kata, perlukah ajar budak-budak cepat jadi budak kecil lagi? Tapi mengikut tuntutan semasa, aspek ini perlu diajar lebih awal pada anak. Benda yang merepek-merepek ni ada banyak sangat di sekeliling anak kita. Jadi memang kena cerita daripada awal. So direct,
Berselindung tu adalah bukanlah berselindung kita tidak menjawab, tetapi bahasa kiasan yang boleh kita guna adalah sebagai contoh, okey, pen, ambil pen, lepas tu masukkan ke dalam penutup pen, macam tu kan. Itu perlakuan berkenaan. Ataupun kita boleh buat kiasan berkaitan dengan macam mana haiwan mengawan, kucing. Kadang-kadang budak biasa tengok kucing mengawan, tengok kat Animal Planet, kat Net Geo World, tapi kata-kata itu adalah haiwan. Manusia tak adalah tepi-tepi jalan mereka buat, tak adalah tepi-tepi tayar kereta macam kucing kan. Mereka ni ada akal Tuhan bagi, mereka ni dikurniakan kepercayaan, belief pada agama. That's mean bila mereka nak lakukan hubungan seperti itu, tak adalah seperti binatang. Mereka perlu berkahwin supaya anak yang dilahirkan nanti tu, anak-anak ini akan boleh diberikan dengan ayah dia, akan mendapat perlindungan, kasih sayang. Itu antara contoh-contoh yang boleh kita ceritakan pada anak lah. Wallahualam. Okay, banyak terima kasih. Pilih-pilihkan lah. Okay, terima kasih. Alright. Okay, soalan kedua. Okay, daripada Nur Khadilah Mat Yusof. Okay, saya ingin bertanya, untuk kanak-kanak autism, bagaimana cara untuk kita kurangkan atau menghentikan perbuatan mereka dari bermain dengan kemaluannya? Contoh, mereka diam-diam leka menggosok kemaluannya. Baik, sebenarnya untuk pengetahuan Puan Nur Khadilah, bukan sekadar anak autism yang suka main kemaluan. Anak yang tipikal pun macam tu juga. 5, 6, 7 tahun ni, cakaplah berulang kali sekalipun, tetap dia akan pegang main. Kadang-kadang dia pegang kat seluar, kadang-kadang seluk ke dalam. Cuma anak-anak autism ni, pengulangan kita cerita benda tu, itu satu benda yang betul lah. Kita cakap, abang jangan sebut nama dia, jangan pegang kemaluan, tempat tu tempat nak untuk buang air kencing, nanti tempat tu kulit dia nipis sangat. Kalau pegang-pegang semua, gosok-gosok tu, kalau terluka macam mana kan? Cuba, lepas tu kita buatlah, cuba tengok tapak kaki kita lah, budak tengok tapak kaki kita tebal tak kulit dia. Lepas tu cuba pegang tapak kaki, cuba jentik tapak kaki, sakit tak? Dia kata tak, tebal kan. Lepas tu kita sentuh pula kulit-kulit yang lain pada tubuh badan, tangan ke, okey, pada kemaluan kan. Cakap abang-abang mesti tahu kat bahagian penis tu kulit dia nipis sangat. Dia boleh menegang kat situ. Jadi bila kita main-main pada bahagian kemaluan kita tu, kita takut nanti dia boleh luka. Dia boleh luka sebab gosok-gosok gitu, kulit dia dah lah kan nipis kat situ kan, sakit nanti. Ada nak pergi hospital. Bila pergi hospital, doktor tanya, kenapa ni? Kenapa kemaluan jadi macam ni? Takkan kita nak jawab, oh saya gosok-gosok kan. Kita pun akan rasa malu. Banyak benda lah yang kita boleh nak menasihati anak ini. Cuma anak-anak autism ni kita tengoklah mereka ni bagaimana kan. Kalau yang ambil autism tu mungkin kita boleh terangkan beberapa kali, insyaAllah dia akan faham. Tapi kalau anak-anak yang autism yang lebih kuat lagi dia punya ni, itu mungkin ada kaedah yang lain kita boleh guna. Cuma pengulangan itulah yang akan membuatkan mereka lebih fahamlah tentang diri mereka, terutama bahagian kemaluan sendiri. Okey. Jadi boleh saya tambahkan, kalau untuk kebanyakan anak autism yang macam ni, kita boleh divertkan dia kepada aktiviti lain. Distraction betul. Ya, sebelum ni benda ni berlaku, kadang-kadang anak tu tak ada aktiviti, jadi dia explore sendiri badan dia. Okay, jadi itulah aktiviti dia. Jadi kita teruskan kepada soalan ketiga. Apakah cara yang terbaik apakah cara yang terbaik untuk memberikan pendidikan seksualiti kepada anak autism yang masih non-verbal, yang tidak boleh bercakap? Saya setakat ni saya tidak ada pengalaman berkaitan dengan anak autism yang tak boleh nak bercakap lagi ni. Sebab kalau macam saya yakin macam Tuan Zaim mungkin pernah berhadapan dengan anak-anak yang macam ni. Cuma yang saya dapat gambarkan adalah bagaimana mereka belajar, cara mereka membaca ke, mengurus diri ke, mungkin melalui gambar ke, segala bagai. Dengan cara seperti itu juga perlu diajar kepada anak-anak yang non-verbal ni. Kalau Tuan Zaim ada nak tambah, mungkin boleh tambahlah tentang bagaimana menghadapi dengan anak-anak yang ada di Kurnia. Okey. Jadi kami selalu menggunakan bahan visual lah untuk mengajarkan kepada anak-anak. Betul. Walaupun bukan yang non-verbal ataupun yang verbal, kami akan guna kaedah yang sama. Okay. Sebab tadi yang biasa sebut tadi untuk terangkan, anak tipikal memang senang. Tapi anak yang ni berkeperluan khas, memang kadang-kadang dia dengar aku cakap, dia tengok sana, dia tutup telinga, berlari sana sini kan. Dia dengar tapi dia tak boleh nak memberi fokus kepada kita, pandang mata seperti itu kan. Tapi memang betul seperti lah. itulah.
Ya. Ya, betul. Bahan visual tu bukan saja macam gambar, kadang kita boleh beli patung tu sendiri, Yes, kita yes, gunakan betul. patung yang maujud lah. Okey, Zaki, kita Lupa teruskan. saya nak sebutkan, kalau bahagian pihak polis, bahagian D11 yang bahagian siasatan jenayah kanak-kanak, isu-isu seksual ni, kalau pencabulan tu berlaku anak tipikal ataupun anak yang berkeperluan khas, mereka akan gunakan anak patung lah. Anak tu, kemudian tu orang tu sentuh kat mana, pegang kat mana, budak akan tunjuk. Jadi itu adalah salah satu cara juga untuk kita ajar pada anak-anak kita. Selain daripada lukis tadi kat kertas majur, boleh juga guna anak patung. Okey, supaya anak ni faham lah. Okey, tip yang terbaik tu. Okey, kita teruskan. Soalan daripada Puan Rubiah. Bolehkah jika setiap 3 minit di sekolah rendah dan sekolah menengah diberitahu tentang isu semasa yang berkaitan masalah salah laku akhlak yang berkaitan isu sumbang mahram, rogol, tonton video yang tak elok, undang-undang mahkamah kanak-kanak semasa perhimpunan sekolah atau awal kelas pertama bermula. Tujuannya supaya kanak-kanak dan remaja mendapat ilmu pengetahuan yang selamat. Jawapannya boleh je, dia ikut effort pada pihak sekolah. Cuma kekangan kita di Malaysia ni adalah daripada sekolah rendah, subjek banyak sangat. Kalau tuan-puan ikuti update pada Cikgu Fadil Saleh, Cikgu Fadil Saleh ceritakan subjek kita kat sekolah rendah sekarang ni ada berbelas-belas. Kan? Perlu setiap minggu tu kena subjek tu okey berapa jam. Semua dah kena ada waktunya tertentu. Dan sekarang dengan PKP-nya, tak dapat buat perhimpunannya, yang ada kat sini adalah peranan pada guru-guru, tak kira guru subjek apa sekalipun. Guru pendidikan Islam ke, guru subjek sains sekalipun, cikgu bahasa Melayu ke, ada masa berhenti sekejap, bukan berletih bukan berletih. Tapi kita bercerita pada anak-anak ni, tanya khabar dia macam mana kat rumah, kan, kehidupan mereka dengan keluarga, selitkan sikit. Okey, kalau jumpa dengan kawan kat taman permainan, jangan sembang-sembang kawan benda-benda tak elok, jangan belajar cakap mencarut. Kalau ada kawan tunjuk jari tengah, jangan ikut. Benda-benda tu walaupun kita nampak ramai orang buat, belum tentu lagi benda tu betul. Anak tipikal memang dia bila-bila masa saja boleh didik. Tapi kalau lebih baik, masa perhimpunan boleh cakap macam tu, itu memang bagus lah, memang great lah. Tapi bukan senang nak dapat waktu-waktu yang sedemikian dengan musim-musim pandemik yang tak tahu bila nak berakhir ni kan. Okey, terima kasih Aki. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya. Macam mana pula kalau saudara mara yang buat gangguan seksual ini, tapi ibu bapa tak berani nak ambil tindakan atas dasar kekeluargaan? Apa cara yang terbaik lagi untuk menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus menjaga hak kanak-kanak itu sendiri? Dia macam ni saya nak beritahu. Kalau kita tengok dalam sains kita belajar, air dengan minyak tak boleh bercampur. Okey. Kalau bila berlakunya gangguan seksual antara ahli keluarga, contoh bapa saudara pada anak saudara, atuk pada cucu. Okey, ibaratnya seperti pelakuan tu adalah minyak ya. Lepas tu kita dalam masa kita kata kita nak menjaga hubungan keluarga tapi kita tak nak panjangkan kepada pihak polis. Kan dia memang tak akan masuk sebab perbuatan tu jenayah. Perbuatan tu jenayah menimbulkan rasa yang trauma kepada mangsa. Dalam masa yang sama kita nak jaga hubungan keluarga. Nak ceritanya adalah terlalu banyak kes yang bila melibatkan keluarga ni biasanya tak buat report tak buat report. Sebab ada ibu bapa yang tak sanggup menghadapi pulau sesama adik-beradik katakanlah yang lakukan tu adalah anak saudara kan, anak saudara kepada budak tu ataupun adik kita lelaki ataupun abang kita yang lelaki, dan katakanlah dia pula adalah anak yang disayangi oleh mak kita. Cuba kita bayangkan kalau kita buat report polis, apa akan jadi kat rumah? Bergaduh, kata anak kita memfitnah, lepas tu dituduh pula anak kita tu yang gedik saja, reka-reka cerita. Ya Allah, banyak kes macam ni saya dapat tuan-tuan. Yang saya dapat selalu sarankan adalah satu, dalam masa kita kalau bersedia untuk menghadapi sebarang risiko selepas, bukan risiko tu benda yang menyusahkan kita. Kan bukan risiko tu macam pelaburan ke ustaz, tapi risiko yang saya nak beritahu tentangan pada keluarga, akan ada proses pemulauan sekali bagai. Bukan semua orang faham tentang isu ni. Orang nampak perlakuan tu berlaku dan mereka anggap budak ni satu hari nanti akan lupa. Sebenarnya tak. 5 tahun ke 4 tahun ke, walaupun orang kata memori yang paling akhir ingat masa 6 tahun, tapi kalau bawah 6 tahun tu berlaku satu peristiwa yang besar menggugah emosi dia akan ingat. Okay, subconscious dia akan bermain-main tentang pencabulan yang berlaku, harassment pada dia lah.
So saya nak beritahu pada tuan-puan, kalau nak menjaga hubungan keluarga tu sekaligus menjaga hak kanak-kanak, agak sukar kita nak buat. Sebab kalau kita balik kampung, kita akan nampak berlaku tu depan mata kita. Kita nampak dia, kita tak suka, kita geram, kita benci dengan apa yang berlaku. Dalam masa yang sama kita akan rasa ketakutan, anak aku kan balik ni kan jadi mangsa lagi. Okay. So kena ada support daripada ahli keluarga yang lain, kena fahamkan apa yang berlaku ni adalah satu benda jenayah, ya, dan kita cuba nak menyelesaikan tu, at least kalau tak nak buat report sekalipun kena ada jaminan daripada pelaku dia tidak melakukannya lagi. Tapi benda tu susah nak buat. Okay? Dan hak kanak-kanak ni bukan sekadar untuk report polis saja, tapi selepas benda tu, pasca trauma budak tu, apa yang akan jadi masa sekolah rendah, sekolah menengah, perasaan emosi dia. Yang saya takut dia selalu menjurus pada dua je. Budak trauma, takut, rasa jijik dengan diri, rasa macam malu dengan diri, depression, suicidal thoughts. Satu lagi, perasaan dicabul itu berkali-kali hingga membuatkan dia ni teringat-ingat dan membawa kepada sex addiction. Ya. Kalau kita nak jaga hak kanak-kanak, memang hak kanak-kanak dalam akta, kena report lah sebab pelakon tu jenayah. Tetapi kalau kita rasa tak nak panjangkan kes sebab kita takut kesan-kesan yang tadi tu, pulauan, bergaduh antara keluarga tu, anak ini wajib kena rujuk dengan psikiatris. Okay, psikiatris ataupun kaunselor biasa kes-kes macam ni, psikiatris ataupun terapis lah, psikologis yang handle lah. Itu je yang saya bagi dapat. Cuma saranan saya memang kena buat report pun. Ya, ibarat macam minyak dia juga air tadi yang tak dapat nak ni lah bercantum satu sama lain. Okey Aki, kita ada soalan terakhir insya-Allah. Okey, salam tuan. Saya ada pengalaman anak buah saya masa darjah 1 sekolah Cina. Bila dia balik, dia cerita kat saya yang abang-abang sekolah dia ada main raba-raba telur. Raba telur dia, maaf cakap. Soalan saya, bagaimana nak didik anak-anak lelaki bahawa gurauan macam tu tak boleh? Sebab saya tengok trend meraba ni macam dah tak ada apa bila masuk sekolah. Rendah maupun sekolah menengah. Dia trend meraba telur ke segala bagai kan. Kemaluan ke ataupun tanpa bontot ni memang dia jadi macam satu benda yang gurauan. Orang rasa macam budak-budak, kalau orang dewasa pun buat macam tu, nampak kawan pap tanpa bontot kan. Budak-budak apatah lagi. Jadi kita ni bila dapat benda-benda yang macam ni, ya, kalau kes tu berlaku di sekolah, kemudian anak buah pun dah cerita, kita pun dah tahu, kena beritahu pada parents dia, kena take action, maksudnya kena serius lah, kena beritahu pada pihak sekolah, pentadbiran, pada guru. Sebab kalau sekolah Cina ni memang dia orang sangat direct lah dalam isu-isu macam ni. So memang kena cerita pada awal dengan apa yang berlaku, dan kena terangkan pada anak buah juga ataupun pada anak, benda ni bukan gurauan, benda tu melibatkan private part, tak boleh sesuka hati sentuh. So pihak sekolah perlu berperanan untuk menyelesaikan kes, kena bagi warning pada budak-budak ni, dan secara mass pun boleh, dalam kelas pun guru-guru sampaikan juga kepada pelajar, supaya dia tak akan jadi satu benda yang dinormalisasi lah. Wallahualam. Okey. Saya rasa kita pun dah tak ada soalan lagi. Jadi terima kasih kepada Aki Fairuz atas jawapan yang diberikan sebentar tadi, dan terima kasih juga kepada yang bertanya soalan. Jadi saya harap semoga sedikit sebanyak terjawab persoalan yang bermain di fikiran ibu bapa dan penonton semua. Okey, kita sudah berada di akhir bengkel Aki. Jadi sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Aki di atas perkongsian ilmu kepada kami semua. Okey, diharapkan semoga ilmu yang bermanfaat itu dapat kita gunakan di masa akan datang. Jadi, Aki, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hadirin sekalian, sebelum tu kami akan buka link kehadiran dan sijil selama 15 minit dan kita akan tutup insya-Allah dalam pukul 12 nanti. Okey, jadi nantikan topik-topik dan perkongsian yang lebih menarik pada tahun hadapan khusus buat ibu bapa, guru-guru, terapis dan juga komuniti. Sekian sahaja daripada saya, Ahmad Zaim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.